Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhajir Sami langsung dari Parlimen. Baik, seperti biasa, hari ini persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Negara berlangsung seperti biasa. Dan untuk pengetahuan anda, Dewan Rakyat seperti biasa akan dimulakan dengan pertanyaan jawab lisan dan seterusnya adalah sesi penggulungan rancangan Malaysia yang ke-12 iaitu mengikut aturan urusan mesyuarat, mengikut nombor giliran atau angka giliran bagi kementerian yang akan membuat penggulungan rancangan Malaysia yang ke-12. Dan seterusnya untuk Dewan Negara pula seperti biasa akan dimulakan dengan pertanyaan jawab lisan dan seterusnya adalah sesi perbahasan titah diraja. Baik, antara isu yang akan dibangkitkan di Dewan Rakyat pada hari ini ialah isu berkaitan tindakan kerajaan dalam memastikan tahap kesihatan mental dalam kalangan anggota dan pegawai tentera dalam keadaan baik antara yang dijangka menarik perhatian pada persidangan Dewan Rakyat pada hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, soalan itu akan dikemukakan Rubiah Wang iaitu Ahli Parlimen Kota Samarahan kepada Menteri Kanan Pertahanan yang turut ingin tahu pampasan yang diberikan kepada ahli keluarga mangsa yang terbabit dalam insiden tembakan di Balai Pengawal Skuadron 330 Tentera Udara Raja Malaysia TUDM Kota Samarahan Sarawak baru-baru ini. Dan selain daripada soalan itu, soalan berkaitan COVID-19 dan vaksin juga akan turut disentuh. Sesi pertanyaan bagi jawab lisan juga dijangka akan turut menyentuh kedudukan kerajaan mengenai rancangan untuk hentikan pengusiran pelarian Rohingya yang akan dikemukakan oleh Ahli Parlimen Subang Wong Cheng. Wong Cheng turut meminta Menteri Luar menyatakan tindakan politik dan kemanusiaan sahala yang kerajaan sedia ambil terhadap rampasan kuasa di Myanmar di luar daripada payung ASEAN. Persidangan Dewan Rakyat juga akan menyambung sesi penggulungan rancangan Malaysia ke-12 hari ini yang membabitkan 12 lagi kementerian. Dan untuk pengetahuan anda, semalam 11 kementerian telah membuat penggulungan dan hari ini antara 12 kementerian yang akan membuat penggulungan ialah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Perpaduan Negara, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dan akhir sekali Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dan ini merupakan 12 kementerian yang akan membuat penggulungan pada hari ini sehingga Dewan ditangguhkan pada keesokan hari. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Negara secara langsung, anda boleh melayari laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my atau menerusi pautan yang tertera di kaca TV anda. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Negara pula. Antara pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan iaitu soalan pertama akan dibangkitkan oleh Senator Susan Chimerai Anding yang meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kementerian untuk membantras jenayah pedofilia memandangkan golongan penjenayah pedofilia didapati semakin bertambah setiap tahun di negara ini. Seterusnya soalan yang kedua oleh Senator Muhammad Zahid Ma'arif yang meminta Menteri Kanan Kejeraya menyatakan langkah konkret menangani manipulasi harga besi yang melambung hingga tidak terkawal sejak Disember 2020. Dan seterusnya soalan ketiga, Senator Datuk T. Mohan meminta Menteri Kesihatan menyatakan penjelasan bahawa kenapa kerajaan belum lagi mewujudkan hospital sementara untuk mengurangkan paras kritikal hospital akibat pesakit COVID-19 khasnya di negeri-negeri yang terkesan dengan serius. Dan seterusnya soalan yang keempat oleh Senator Robert Lau Huyu yang meminta Menteri Kewangan menyatakan strategi kerajaan dalam memastikan semua pencarung KWSP mempunyai simpanan yang mencukupi untuk menampung kehidupan selepas mereka bersara memandangkan situasi populasi yang semakin ketara. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Rakyat. Pertanyaan bagi jawab lisan. Saya jemput Yang Berhormat Puan Rubiah binti Haji Wang Kota Samarahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Helang putih terbang ke rimba, gagak hitam menerkam pula. Hati sedih ramai berduka, wira disanjung gugur terluka. Datuk Yang Dipertua, soalan Kota Samarahan, soalan nombor 1. Sila Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan atau timbalannya menjawab 3 minit. Allah, nak jawab pantun ni saya minta maaf lah. Apapun saya jawab soalan yang dikemukakan Kota Samarahan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Yang Berhormat Kota Samarahan yang dikenali sebagai Kak Ruby
yang saya tahu dan kenali. Beliau seorang yang sangat prihatin, sangat cakna dengan anggota tentera, khususnya dalam hal kebajikan. Mengenai soalan beliau mengenai isu kebajikan ahli keluarga yang terlibat dalam insiden tembakan di Pondok Penggawas Skuadron 330 TUDM Kota Samaran yang saya tahu ada dalam kawasan Parlimen YB yang telah berlaku pada 13 Ogos 2021 yang lalu, yang menyebabkan 4 anggota TUDM telah terkorban. Untuk makluman yang berhormat, insiden tembakan yang disebutkan tadi masih dalam siasatan polis diraja Malaysia bagi mengenal pasti sekiranya wujud elemen jenayah dan mengesahkan punca sebenar insiden. Siasatan oleh pihak TUDM juga turut dibuat berkaitan aspek-aspek pentadbiran, prosedur operasi standard atau SOP, isu kebajikan dan sebagainya. Pada 13 Ogos 2021 lalu, Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Akbar sendiri telah bertemu ahli keluarga anggota-anggota TUDM yang meninggal dunia di Pangkalan Udara Kuching, Sarawak, dan beliau telah menyampaikan sumbangan awal kematian yang melibatkan belanja perkebumian, sumbangan kematian dari tabung kebajikan TUDM serta sumbangan derma tanggungan dari tabung kebajikan Angkatan Tentera. Selain dari itu, pihak Markas Angkatan Tentera Malaysia, bahagian perkhidmatan anggota Jabatan Arah Rekod dan Pencen telah selesai memproses dokumentasi pencen terbitan, ganjaran terbitan dan faedah gantian cuti rehat melibatkan orang tanggungan keempat-empat anggota TUDM berkenaan. Seterusnya, pembayaran juga kepada semua orang tanggungan ini telah dilaksanakan oleh Jabatan High Ehwal Veteran atau JEF pada hujung bulan September 2021. Walau bagaimanapun, pembayaran pencen orang tanggungan dan ex gratia orang tanggungan adalah tertakluk kepada keputusan Lembaga Penentuan Sebab oleh Markas Angkatan Tentera Malaysia, bahagian perkhidmatan kesihatan dan laporan akhir siasatan PDRM. Dalam masa yang sama, pihak Skuadron 330 Kota Samaran juga sedang bekerjasama dengan pihak Koperasi Tentera dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera mengenai semakan kelayakan pembayaran kepada ahli keluarga yang melibatkan caruman dan simpanan yang telah dibuat oleh semua anggota TUDM berkenaan sepanjang perkhidmatan mereka. Tuan Yang Bertua, menjawab soalan yang kedua, Yang Berhormat Kota Samaran berkaitan, ringkas sikit lagi ya, usaha kementerian untuk memastikan tahap kesihatan mental yang baik di kalangan anggota TUDM mempunyai mekanisme dalam memantau tahap kesihatan mental anggota supaya berada dalam keadaan baik dan terkawal. Mekanisme sedia ada yang dilaksanakan antara lain adalah dengan memberi perkhidmatan psikologi dan kaunseling kepada anggota dan keluarga mereka. Perkhidmatan psikologi dan kaunseling yang diberikan adalah selari dengan keperluan ATM dan kementerian untuk memantau, mencegah, memberi nasihat dan kaunseling ke atas segala isu yang membabitkan masalah tekanan kesihatan mental tempat kerja, kewangan dan lain isu yang dibami akan menjejaskan kesiapsiagaan pasukan. Akhir sekali, insiden tembakan yang telah berlaku melibatkan anggota TUDM di Kota Samaran sememangnya memberi kesan trauma kepada anggota di pasukan tersebut. Tindakan susulan TUDM dengan menghantar tim kaunseling dan psikologi sejurus insiden itu berlaku sangat membantu anggota dan keluarga mangsa yang terlibat dalam menenangkan keadaan. Sehingga kini pemantauan secara berkala dengan menjalankan sesi bimbingan dan nasihat telah dilaksanakan oleh pegawai akrab iaitu rakan pembimbing perkhidmatan awam di Pangkalan Udara Kuching. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Soalan tambahan yang pertama, Kota Samaran. Terima kasih Datuk Yang Pertua, terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan itu tadi. Soalan tambahan saya, apakah langkah-langkah khas daripada pihak kementerian untuk memastikan insiden seperti ini tidak berulang lagi pada masa akan datang? Terima kasih Kota Samaran. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih soalan tambahan yang cukup baik dari YB Kota Samaran. Untuk makluman yang berhormat dan ahli-ahli Dewan, prosedur pengambilan dan penggunaan senjata api dari stor senjata merupakan satu prosedur yang cukup ketat yang ditekankan di bawah prosedur operasi standard Angkatan Tentera Malaysia
menyentuh hal berkaitan insiden tembakan di Skuadron 330 Kota Samaran ini, ia melibatkan anggota pertahanan darat TDM atau yang kita panggil handau yang berfungsi sebagai polis tentera dalam perkhidmatan tentera udara. Sudah pastinya tugas-tugas anggota handau adalah untuk mengawal keselamatan pengkalan dengan menggunakan senjata api. Namun demikian, saya boleh nyatakan di sini bahawa insiden tembakan yang berlaku adalah kes yang terpencil di mana dalam situasi latihan atau urusan melibatkan senjata api, ianya tidak boleh diambil atau digunakan sewenang-wenangnya. Apa yang berlaku adalah amat dikesali dan tidak dijangka. Namun kementerian mengambil maklum saranan Yang Berhormat Kota Samaran dan kami akan melihat semula berkaitan perkara ini setelah Lembaga Siasatan TDM selesai menjalankan siasatan. Antara elemen penting atau fokus utama lembaga ini ialah menambah baik atau mengemaskini prosedur operasi standard bagi pengendalian dan pengurusan senjata dalam TUDM yang insya-Allah yang bahagia Tan Sri Panglima Tentera Udara sendiri akan memaklumkan hasil siasatan berkenaan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput Yang Berhormat Labuan. Terima kasih Datuk Speaker. Yang Berhormat Timbalan Menteri pasti sedar bahawa Labuan adalah military base, terutamanya tentera udara. Soalan saya, selain daripada bantuan-bantuan kebajikan seperti yang telah dijelaskan tadi, adakah bantuan ataupun kaedah perlindungan terutamanya insurans dan takaful untuk mangsa-mangsa untuk ahli-ahli keluarga dan waris-waris mangsa yang terkorban semasa bertugas? Terima kasih Labuan. Terima kasih. Timbalan Menteri 1 minit. Okey, terima kasih YB Labuan. Saya tahu beliau juga seperti Kota Samaran yang cukup mengambil berat hal ehwal kebajikan anggota tentera kerana di tempat beliau ada pengkalan udara. Okey, menjawab soalan YB Labuan, di bawah skim perkhidmatan ATM sememangnya terdapat yang kita panggil skim takaful berkelompok Angkatan Tentera Malaysia yang ditawarkan kepada semua anggota tentera. Skim ini merupakan satu skim perlindungan yang direka khas bagi menjaga kebajikan anggota termasuk kaki tangan awam yang bertugas di Kementerian Pertahanan. Pengurus skim ini ialah Koperasi Tentera, manakala penanggung skim ialah Great Eastern Takaful Berhad. Skim takaful ini direka bertujuan untuk memberi perlindungan kepada semua peserta dalam tempoh 24 jam terus menerus sekiranya berlaku kematian akibat kemalangan atau penyakit atau kematian biasa dan atau lain-lain sebab seperti hilang upaya penuh dan kekal, hilang upaya separa dan kekal serta ketidakmampuan pekerja yang disebabkan oleh kemalangan sahaja sama ada semasa bertugas atau di luar masa bertugas. Tak kira sama di mana sahaja termasuk di luar negara. Jadi akhirnya saya tegaskan di sini di bawah kepimpinan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Isyamuddin Tun Hussein di hari pertama beliau melaporkan diri di Mindef yang mana beliau memaklumkan bahawa agenda kebajikan anggota dan veteran ATM adalah agenda yang utama dan sangat penting di bawah kepimpinan beliau dalam menerajui Kementerian Pertahanan Malaysia. Sama-sama kita doakan niat suci beliau berjaya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ada Ketua tambahan soalan 3. Seterusnya saya dah bagi masa, setiap masa jawapan tu berlebih panjang. Ini hal tentera ni. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Tuan Wong Chen Subang. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 2. Sila Menteri Luar Negeri untuk menjawabnya. 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua dan Yang Berhormat Subang. Seperti Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, isu pelarian Rohingya dari Myanmar adalah krisis yang telah berlarutan sejak beberapa dekad yang lalu. Pengusiran keluar etnik Rohingya dari Myanmar pada Ogos 2017 hanyalah manifestasi terkini diskriminasi ke atas etnik Rohingya oleh kerajaan Myanmar. Walaupun Myanmar pernah diterajui sebuah kerajaan demokratik yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, mereka masih dikecualikan daripada senarai 135 etnik yang dianggap rakyat Myanmar. Etnik Rohingya kekal
tidak bernegara atau stateless dengan izin dan hak-hak mereka terabai. Jumlah pelarian Rohingya di Malaysia pada masa ini dianggarkan lebih 200,000 orang, iaitu jumlah terbesar di Asia Tenggara. Dalam masa yang sama, pengusiran mana-mana populasi secara paksa adalah tersenarai sebagai salah satu jenayah kemanusiaan dalam Undang-Undang Antarabangsa, khususnya Statut Rom berkenaan Mahkamah Jenayah Antarabangsa dan Konvensyen mengenai pencegahan dan hukuman ke atas genosid. Walaupun penghentian pengurusan ini terletak sepenuhnya di bawah kuasa pemerintah Myanmar, Malaysia dan negara-negara sependirian perlu terus berusaha ke arah merealisasikan penghentian pengusiran tersebut. Dalam hal ini, Malaysia mengambil langkah untuk terus mengetengahkan isu pelarian Rohingya dalam perbincangan peringkat serantau maupun antarabangsa. Di peringkat ASEAN misalnya, Malaysia adalah negara yang paling konsisten dan lantang mengutarakan tentang isu pelarian Rohingya. Malaysia juga menyokong kuat usaha-usaha ASEAN dalam memudah cara repatriasi pelarian Rohingya kembali ke Myanmar. Malaysia juga melihat bahawa sekiranya kebertanggungjawaban atau accountability ke atas pengusiran etnik Rohingya ini dapat dicapai melalui Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ dan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC, etnik Rohingya mungkin mendapat pembelaan yang sewajarnya. Menjurus kepada soal usaha-usaha Malaysia berhubung situasi Myanmar di luar payung ASEAN, ingin saya jelaskan bahawa Malaysia mengambil pendekatan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN dan tidak bergerak secara sendiri. Ini mengambil kira bahawa ASEAN mempunyai pengaruh yang lebih besar ke atas Myanmar untuk mengubah haluannya dan kembali kepada landasan demokrasi seperti yang telah dimandatkan oleh rakyat Myanmar menerusi pilihan raya. Terakhir, pada bulan April 2021, pemimpin-pemimpin negara ASEAN telah membincangkan isu ini bersama dengan wakil tentera Myanmar dan dua keputusan besar telah diambil. Yang pertama, melantik Menteri Luar kedua Brunei Darussalam menjadi utusan khas pengerusi ASEAN untuk Myanmar, dan yang keduanya ialah bersetuju tentang konsensus 5 perkara bagi menyelesaikan isu-isu terkini yang berlaku di Myanmar. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambah pertama sila Subang. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan tambah saya, sudikah kerajaan Malaysia secara unilateral memulakan dialog dengan pihak NUG, National Unity Government? Soalan ini berdasarkan dua perkara. Pertama, envoy ASEAN belum lagi jumpa NUG setahu saya. Yang kedua ialah 5-point consensus yang Menteri cakap tadi tu membenarkan dialog among all parties to seek a peaceful resolution. Jadi minta Menteri beri pandangan tentang sudikah Malaysia memulakan dialog dengan NUG. Terima kasih. Terima kasih Subang. Sila Menteri, 1 minit. Pertamanya, dalam mesyuarat Menteri-Menteri luar ASEAN pada 4 hari bulan Oktober yang lepas, kita telah diberi taklimat oleh utusan khas bahawa NEPIDO tidak memberikan kerjasama tentang konsensus 5 perkara. Kerana itu, saya telah memaklumkan kepada mesyuarat itu, sekiranya tidak ada kemajuan dalam pelaksanaan konsensus 5 perkara, Malaysia berpendapat adalah sukar untuk mengundang ketua tentera yang sedang berkuasa di NEPIDO untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN pada 26 hingga 28 hari bulan Oktober. Namun proses ini masih juga proses melaksanakan konsensus 5 perkara masih diusahakan dengan izin with whatever that is humanly possible oleh utusan khas. Sekiranya perkara-perkara itu tidak berlaku, Malaysia memang dari dulu lagi negara pertama yang menjalankan dengan izin constructive engagement sebelum pun Myanmar menjadi anggota ASEAN. Saya fikir apa yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Subang boleh kita fikirkan sekiranya perkara berkaitan dengan konsensus 5 perkara itu sudah nyata tak dapat dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri. Papar. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Papa. Terima kasih
Tuan Yang di-Pertua, soalan saya ialah setelah 58 tahun kita di dalam Malaysia, kami di Sabah masih lagi menunggu keputusan daripada Kerajaan Persekutuan untuk berusaha berunding dengan negara Filipina bagi menyelesaikan tuntutan negara Filipina terhadap Sabah. Terima kasih. Sila, nampak soalan lari sikit daripada soalan asal, tapi Menteri sila jawab. Saya faham soalan yang ditimbulkan tapi tiada kaitan dengan soalan asal. Tapi bagi meraihkan isu yang penting, saya akan jawab secara bertulis. Baik, terima kasih Yang Menteri. Pertanyaan jawab sastronian saya menjemput Cameron Harlan tidak ada dalam Dewan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Syamsul Iskandar Hang Tuah Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Bertua. UMNO lawan UMNO di Melaka. Rakyat dihukum dengan pilihan raya. Tolong jawab Menteri Bijaksana soalan nombor 4 daripada Hang Tuah Jaya. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi atau timbalannya menjawab. 3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Melaka, bumi pahlawan. Tamadun gemilang, makmur dan kaya. Berdirinya hamba menjawab soalan. Soalan tuan dari Hang Tuah Jaya. Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK terkini sehingga maklumat terkini sehingga 4 Oktober 2021 telah mencapai kadar populasi dewasa lengkap divaksinasi sebanyak 88.4%. Melihat kepada pencapaian ini, CITF optimis usaha PIK sedang berjalan mengikut landasan dan perancangan yang ditetapkan. Antara program vaksin bergerak yang telah dilaksanakan adalah program Outreach MOVAC. Program ini merupakan inisiatif bersama di antara Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Kementerian Perpaduan Negara KPN yang digerakkan ke seluruh negeri di semenanjung Malaysia bagi mewujudkan ekosistem sokongan dalam mempercepatkan proses pemberian vaksin kepada komuniti. Pasukan sedang digerakkan secara berperingkat ke seluruh negara bagi membantu proses vaksinasi melalui PPV di negeri-negeri. Untuk perancangan selanjutnya, MOVAC mensasarkan pelaksanaan vaksinasi terhadap remaja di kawasan PPR yang tertakluk kepada keputusan KKM. Secara keseluruhannya sebanyak 84,868 dos suntikan telah diperuntukkan bagi pelaksanaan program Outreach MOVAC ini bermula pada 23 Ogos 2021 yang lalu dan sehingga kini ia telah pun dilaksanakan di 7 buah negeri iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Pencapaian vaksinasi di negeri ini telah meningkatkan kadar vaksinasi keseluruhan negara melebihi 85% pada masa ini. Kadar vaksinasi di Melaka sehingga 5 Oktober 2021 ialah 91.4% populasi dewasa negeri telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos dan sebanyak 88.5% telah pun lengkap dos. Kadar pencapaian ini sebenarnya melebihi kadar vaksinasi populasi dewasa kebangsaan yang pada hari ini 88.4%. Jadi Yang Berhormat, insya-Allah Melaka bukan antara yang terendah. Agihan bekalan negeri Melaka bagi bulan September 2021 adalah sebanyak 435,750 dos. Ini menunjukkan pelaksanaan PIK di negeri Melaka berada pada landasan yang tepat menuju matlamat yang disasarkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Sila Hang Tuah Jaya. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan yang pada saya baik. Namun saya ada satu soalan tambahan. Ada beberapa aduan yang saya terima daripada beberapa keluarga pesakit yang khususnya dimasukkan ke ward ICU. Yang mana mereka menyatakan kebanyakan yang masuk itu dah lengkap 2 dos. Tetapi mereka menerimanya daripada jenama Sinovac. Jadi saya ingin tanya kementerian, dari segi keberkesanan Sinovac, Pfizer ini, dan kalau betul, apakah ada jaminan daripada kerajaan untuk bagi booster ini kepada daripada Pfizer kepada mereka yang terutamanya kumpulan yang menerima Sinovac ini? Terima kasih.
Terima kasih Yang Jaya. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih. Setakat ini, semua jenis vaksin sama ada Pfizer, Sinovac ataupun AstraZeneca dan termasuk CanSino yang digunakan di bawah program PIK didapati berkesan di dalam pertama mengurangkan jangkitan, yang kedua dari segi mengurangkan kemasukan ke hospital dan sebagainya. Walau bagaimanapun benar adalah didapati berlaku penurunan setelah tempoh masa yang tertentu, maka kerana itu kerajaan telah pun menyebut tentang keperluan kepada booster dose khusus kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu yang mempunyai risiko yang tinggi. Dan ini telah pun dibuat keputusan dan perincian sedang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Kuala Krai. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya ialah apakah sumbangan lain mesti dalam usaha mengawal pandemik COVID-19 selain terlibat dalam PIK ataupun PICK ini, dan berapakah jumlah dos vaksin yang diperolehi secara derma daripada luar negara, dan apakah tindakan kementerian dengan vaksin-vaksin yang diterima ini? Terima kasih. Terima kasih Kuala Krai. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih. Selain daripada terlibat di dalam program pelaksanaan imunisasi COVID-19 kebangsaan, mesti turut terlibat di dalam pelbagai usaha mengawal pandemik ini melalui Pelan Hala 7 pembangunan vaksin negara, iaitu bagi menghasilkan vaksin di masa hadapan secara tempatan. Dari segi pembangunan CJ vaksinasi di bawah Vaccine Management System VMS dan penambahbaikan di dalam contact tracing, yakni sistem pengesanan kontak di dalam MySejahtera. Berhubung dengan soalan berkaitan dengan sumbangan vaksin yang telah diterima daripada luar negara, kerajaan Malaysia telah menerima sumbangan vaksin daripada kerajaan luar, iaitulah pertama daripada Jepun dari jenis AstraZeneca sebanyak 998,400 dos, daripada Amerika Syarikat vaksin jenis Pfizer sebanyak 1,350,000 dos, daripada China jenis Sinovac sebanyak 500,000 dos, dan daripada United Kingdom AstraZeneca sebanyak 415,000 dos. Dan semua sumbangan ini kita terikat kepada perjanjian yang mana tidak membolehkan sebarang penjualan vaksin ini semata-mata untuk program vaksin percuma kepada rakyat. Terima kasih. Terima kasih Perdana Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menjumpa Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Maslan, Pontian. Tuan Speaker, soalan saya nombor 5. Sila Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau timbalannya menjawab. Tuan Yang di-Pertua, dalam usaha untuk menggalakkan pelaburan domestik, inisiatif MITI melalui MIDA adalah seperti berikut. Melaksanakan program MIDA Invest Series Conference bagi mengenal pasti potensi pelaburan setiap negeri dan dimaklumkan kepada komuniti perniagaan tempatan mengenai peluang pembangunan dan pelaburan terkini di negeri masing-masing. Kedua, melibatkan pemain industri tempatan, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS, di dalam rantaian bekalan global melalui program Domestic Investment Coordination Platform, DICP. Ketiga, menawarkan khidmat nasihat mengenai bantuan dan fasilitasi kerajaan secara one-stop center kepada PKS melalui SME Investment Desk di MIDA bagi meningkatkan keupayaan PKS di negara ini. Keempat, menganjurkan seminar pelaburan domestik dan program kerjasama dengan persatuan-persatuan industri dan Dewan Perniagaan Tempatan untuk penyebaran maklumat dasar kerajaan dan fasilitasi. Kelima, mengadakan lawatan ke syarikat-syarikat berpotensi untuk memudahcara rancangan pelaburan syarikat melalui Domestic Specific Project Mission, DSPM. Dan melaksanakan supply chain program yang melibatkan kerjasama strategik di antara syarikat MNC atau syarikat besar tempatan dengan syarikat pengeluar tempatan bagi melengkapkan ekosistem bekalan dan perkhidmatan syarikat berkaitan. Tuan Yang di-Pertua, bagi menarik pelaburan asing ke dalam negara pula, inisiatif MITI dan MIDA adalah seperti berikut. Mengadakan misi perdagangan dan pelaburan ke negara-negara pengeksport utama, modal dan teknologi untuk menyebarkan maklumat tentang keadaan ekonomi negara yang terkini dan peluang pelaburan yang berpotensi di dalam negara. Kedua, menandatangani perjanjian persefahaman dan menganjurkan webinar dengan kolaborasi bersama Dewan Perniagaan, bank,
agensi promosi pelaburan, syarikat multinasional dan pemaju tanah untuk menarik pelaburan berkualiti ke negara ini. Ketiga, menjalankan e-misi pelaburan khusus bersama pelabur berpotensi di luar dan dalam negara secara maya. Dan keempat, menjalankan media bliss bagi tujuan mempromosikan Malaysia melalui media antarabangsa termasuk Bloomberg dan The Economist. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan juga menawarkan pelbagai insentif, inisiatif dan fasilitasi berkaitan pelaburan untuk meningkatkan keyakinan pelabur-pelabur. Contohnya, pakej pengecualian cukai istimewa bagi menggalakkan syarikat asing memindah operasi mereka ke Malaysia. Kedua, insentif allowance pelaburan semula, reinvestment allowance atau RA untuk syarikat sedia ada yang telah tamat RA dan insentif RA khas. Dan juga ketiga, kita juga mewujudkan pusat sehentian One Stop Center atau OSC di Maida untuk menilai permohonan oleh pedawat perniagaan yang layak untuk memasuki Malaysia bagi tujuan perdagangan dan pelaburan. Di samping itu, Tuan Yang di-Pertua, kita juga telah memperkenalkan kerangka dasar pelaburan baru iaitu National Investment Aspiration NIA. Dan akhir sekali saya nak nyatakan hasil kesemua usaha ini, Tuan Yang di-Pertua, bagi tempoh Januari hingga Jun 2021, pencapaian yang memberangsangkan telah direkodkan dengan kelulusan pelaburan bernilai 107.5 bilion iaitu melonjak sebanyak 69.8% berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun lepas. Masih Tuan Yang di-Pertua. Pontian, sila soalan pertama. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Speaker. Yang saya ingin tanyakan di sini juga ialah mengenai pelaburan yang berkualiti. Apakah maksud pelaburan berkualiti dan juga setakat mana ia memberikan peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan bukan sebarang peluang pekerjaan tapi yang berpendapatan tinggi, dan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi itu bukan untuk orang luar tetapi untuk rakyat tempatan. Setakat mana kejayaannya itu dan setakat mana kejayaan FDI, DDI membawa industri ke kawasan luar bandar. Terima kasih. Terima kasih Pontian. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan ni ada beberapa soalan tambahan sekali. Yang pertama, saya nak menjawab, kalau mengikut National Investment Aspiration, NIA yang saya sebutkan tadi, kita lihat ada 5 teras utama. Yang pertama, meningkatkan economic complexity. Kedua, mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi. Memperluaskan rangkaian domestik. Membangunkan kluster baru dan sedia ada serta mempertingkatkan keterangkuman. Yang 5 teras ini, Tuan Yang di-Pertua, merupakan teras yang akan kita gunakan untuk hala tuju menarik pelabur-pelabur asing pada masa yang akan datang. Dan ini juga merupakan teras yang bakal kita wujudkan pekerjaan bernilai tinggi yang seperti tadi Pontian sebutkan, pendapatan tinggi untuk orang tempatan. Kita akan pandukan kepada kerangka NIA ini. Tuan Yang di-Pertua, berkenaan dengan macam mana MITI dan Maida menarik pelaburan ke kawasan luar bandar seperti yang ditanya oleh Yang Berhormat Pontian, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin merujuk kepada sebenarnya kita ada 5 koridor ekonomi wilayah. Yang di utara kita ada wilayah ekonomi koridor utara, dan kita ada wilayah ekonomi pantai timur, dan bahagian selatan kita ada Iskandar Malaysia, dan di Sabah kita ada koridor pembangunan Sabah SDC, dan di Sarawak ada koridor tenaga diperbaharui Sarawak SCORE, di mana Maida dan MITI bersama-sama dengan kerajaan negeri, dan kita akan menggunakan insentif dan pakej yang sedia ada di koridor wilayah ekonomi ini untuk menarik pelabur-pelabur ke kawasan ini, kerana kesemua wilayah ekonomi koridor ini direka untuk mendatangkan pembangunan di kawasan-kawasan tersebut termasuk kawasan luar bandar. Masih. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan kedua saya jemput Yang Berhormat Padang Serai. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan saya ingin bertanya tentang pelaburan. Dalam dokumen RMK 12, kerajaan menyatakan bahawa kerajaan akan menggunakan pendekatan private-public partnership dalam menampungkan kos dalam pelaksanaan projek-projek pembangunan. Maka saya ingin bertanya, apakah langkah kerajaan dalam mencapaikan hasrat ini? PFI. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya Padang Serai, sila Timbalan Menteri, 1 minit. PFI. Tuan Yang di-Pertua, sekiranya kita merujuk kepada RMK 12 yang tadi soalan tambahan yang ditanya oleh Yang Berhormat Padang Serai berkenaan dengan macam mana kita nak wujudkan lebih banyak private public
kerjasama swasta dan awam. Tuan Yang Dipertua, sebenarnya selama ini kalau kita lihat pada usaha yang dijalankan oleh MIDA yang seperti saya sebutkan tadi, kita dalam semua siri usaha kita untuk menarik pelaburan, kita bukan saja usaha kerajaan saja, tetapi kita melibatkan usaha pihak swasta. Seperti yang tadi saya sebutkan dalam jawapan saya, apabila kita mengadakan seminar pelaburan domestik dan juga program kerjasama, kita libatkan persatuan-persatuan industri, Dewan Perniagaan Tempatan, dan juga kita mengadakan siri conference untuk memaklumkan kepada pelabur-pelabur yang rata-ratanya semua terdiri daripada syarikat swasta untuk memaklumkan kepada mereka peluang-peluang pembangunan dan pelaburan yang ada. Dan kita yakin dengan kerjasama yang lebih erat di antara swasta dan awam ini, dia akan bantu membangunkan sektor ekonomi, terutamanya pemulihan ekonomi dengan lebih cepat. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Saya beri peluang soalan tambahan yang ketiga. Sila Yang Berhormat Pokok Sena. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri menyebut bahawa 6 bulan pertama ni lebih kurang 107 bilion kan. Dan saya mahu daripada 107 bilion lebih itu 58.2 bilion adalah dalam sektor pembuatan, dan kita tahu bahawa sektor pembuatan ini sebelum ini kebanyakan dia menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang berkemahiran rendah yang tidak membawa pulangan kepada pendapatan tinggi. Jadi saya nak minta penjelasan berapa peratuskah daripada keseluruhan pelaburan 107 bilion itu dia melahirkan pekerja-pekerja yang memberikan pulangan pendapatan tinggi, gaji yang tinggi. Terima kasih, Pokok Sena. Sila Timbalan Menteri. Tuan Yang Dipertua, berkenaan dengan angka yang diberikan oleh Yang Berhormat Pokok Sena, saya ingin membuat sedikit pembetulan. Sebenarnya jumlah pelaburan untuk sektor perkilangan ialah 66.9 bilion. Yang tadi dirujuk oleh Pokok Sena itu ialah merupakan pecahan kepada pelabur asing. Maksudnya FDI. FDI ialah 58.2 bilion, iaitu 86.9% daripada keseluruhan pelaburan dalam sektor perkilangan. Dan DDI adalah 8.7 bilion. Berkenaan dengan pekerjaan berpendapatan tinggi, berkemahiran tinggi, Tuan Yang Dipertua, sekiranya kita lihat kepada pelabur-pelabur asing yang masuk ke Malaysia, contohnya, yang beberapa contoh yang saya nak ambil, satunya ialah pelaburan dari Ryzen Energy yang mengeluarkan, kita kata, produk-produk berteknologi tinggi dalam sektor solar. Ini semua bakal mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi yang kepada orang tempatan. Begitu juga beberapa pelaburan yang masuk, contohnya SK Nexilis yang melabur di Sabah, iaitu juga merupakan penghasilan produk-produk yang bakal digunakan dalam sektor automotif, khasnya untuk kereta-kereta elektrik. Yang semua ini merupakan pelaburan berkualiti yang bakal mewujudkan pekerjaan-pekerjaan berkemahiran tinggi dan pendapatan tinggi untuk rakyat tempatan. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Tanya jawab lisan seterusnya, saya ingin menjemput Yang Berhormat Tengku Zulpuri bin Raja Puji, Raup. Terima kasih, Datuk Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 6. Sila Menteri Alam Sekitar dan Air, timbalannya menjawab. 3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Wabi Rau atas soalan ini. Banjir kilat adalah banjir yang berlaku selepas hujan berkeamatan tinggi yang akan surut dalam masa kurang daripada 6 jam. Antara faktor-faktor penyebabnya adalah sistem saliran tidak lagi berupaya menampung aliran daripada hujan yang turun, halangan dalam sistem saliran dan hujan berkeamatan tinggi iaitu terlampau lebat. Setiap sistem saliran direka bentuk berdasarkan sesuatu nilai reka bentuk. Sekiranya hujan yang turun adalah melebihi nilai reka bentuk, maka banjir kilat akan berlaku walaupun tiada halangan dalam sistem saliran. Dan dalam pemantauan GPS, sememangnya kekerapan banjir kilat telah meningkat. Ini adalah satu akibat daripada fenomena perubahan iklim. Dan dalam usaha menangani kejadian banjir kilat, khasnya di kawasan bandar, Kementerian Alam Sekitar dan Air melalui Jabatan Pengairan dan Saliran
telah mengambil beberapa langkah penyelesaian seperti berikut. Pertama, penyediaan pelan pengurusan lembangan sungai bersepadu (ARBM) bagi lembangan-lembangan sungai utama. Pelan induk tebatan banjir bagi lembangan sungai yang terjejas banjir dan kajian pelan induk saluran mesra alam (PISMA) di bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk diguna pakai dan dijadikan panduan oleh semua pihak berkuasa tempatan untuk semua jenis pembangunan. Yang keduanya, pemakaian garis panduan manual saluran mesra alam yang disediakan oleh JPS. Dan ketiga, kerjasama di antara PBT dan JPS dalam usaha menangani masalah banjir kilat yang berlaku di seluruh negara dengan memantapkan lagi mekanisme pematuhan ulasan saluran oleh JPS dalam proses permohonan kebenaran merancang bagi sesebuah pembangunan di dalam sistem One Stop Center dengan izin Tuan Ketua. Dan akhirnya, melaksanakan beberapa pendekatan dalam usaha untuk memperbaiki sistem saluran sekiranya dengan melaksanakan kerja-kerja pembinaan dan menaik taraf infrastruktur saluran seperti membina dan menaik taraf kolam takungan dan menaik taraf sistem peparitan sedia ada. Dan dalam pada itu, Kementerian juga menekankan aspek kesedaran dalam kalangan masyarakat dan penduduk setempat agar tidak membuang sampah ke dalam sistem peparitan atau sungai yang boleh menyebabkan aliran air terhalang, yang boleh menyebabkan kejadian banjir kilat berlaku. Sekian, terima kasih. Sila Raup, soalan tambahan pertama. Pada tahun 2020, persekitaran Bandar Raup, Kampung India belakang Pasaraya Tongfat dan Taman Sungai Kelau telah mengalami banjir kilat lebih daripada 2 kali dan kerugian dianggarkan mencecah ratusan ribu ringgit. Soalan saya, selain daripada jawapan daripada pihak Timbalan Menteri sebentar tadi, adakah pihak kementerian akan membuat atau telah membuat kajian fenomena perubahan iklim kerana salah satu faktor banjir kilat ini ada, selain daripada larian air tersekat, faktor hujan yang lebat luar biasa dalam jangka masa yang panjang juga adalah satu penyebabnya. Terima kasih. Terima kasih Raup. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Datuk Menteri, terima kasih Pak Wabi Raup. Ini soalan yang baik, satu jangkaan. Pihak JPS, pihak KASA sedang berusaha untuk mereka bentuk suatu sistem amaran banjir awal ataupun kita panggil sistem amaran banjir kepala air di kawasan-kawasan yang selalu kena banjir. Dan kementerian seperti yang telah sedang merancang untuk melaksanakan sistem amaran banjir kepala air. Dan untuk permulaan, sistem ini akan dicadangkan untuk diuji di kawasan Gunung Jerai dan sekiranya berjaya untuk memberikan amaran awal kepada penduduk, ia akan diperluaskan ke seluruh negara termasuk di kawasan rekreasi di daerah Raup juga. Dan sistem ini melibatkan pembinaan sistem stesen cerapan hujan, aras air dan siren. Dan untuk tujuan ini, JPS memerlukan kerjasama sepenuhnya dengan kerajaan negeri, khususnya Jabatan Perhutanan, memandangkan kebanyakan lokasi terletak di kawasan hutan simpanan. Ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk tangani masalah banjir kilat. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Kuala Krai. Terima kasih Tuan Ketua. Minta satu lagi ni. Terima kasih kepada Yang Menteri atas jawapan berkaitan dengan sistem amaran bencana tadi. Saya ingin tahu ialah selain daripada apa yang telah dirancang oleh pihak kementerian untuk mengadakan ataupun menguji sistem ini, adakah terdapat inisiatif lain selain daripada ini? Selain daripada membaik pulih sistem perpalitan bagi menangani isu banjir kilat dan sejauh manakah sistem pengairan dan mitigasi sedia ada dapat menangani isu tersebut. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih. Kuala Krai. Boleh tambah ke? Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Kuala Krai.
selain daripada usaha-usaha itu yang dianggap penting juga oleh kementerian ialah usaha-usaha memberi kesedaran ataupun pendidikan tentang kebersihan alam sekitar dan kelestarian sungai ini. So, dalam usaha itu, kementerian telah merancang satu program yang kita panggil nama DSK, Denai Sungai Kebangsaan. Kita sasarkan dalam tahun 2030, kita akan bina 10,000 kilometer. So, dalam program ini, maka kita akan menggalakkan rakyat, kita menggalakkan penduduk setempat untuk prihatin dan juga sama-sama dengan pihak berkuasa untuk menjaga keindahan sungai. Maka di lembangan sungai, di tanah-tanah reserve sungai ini akan diubah sungai, akan dibangunkan untuk mengindahkan bagi penduduk setempat untuk menjalankan riadah seperti dan juga menjalankan aktiviti ekonomi. Dan ini akan membangkitkan kesedaran dan rakyat juga untuk menjaga keindahan sungai untuk seterusnya melindungi pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Itu di antara merupakan satu program. Dan program yang seterusnya pendidikan. Saya terangkan dengan pendidikan ini sebab kita dapati kalau kita perhatikan dalam Facebook dan YouTube sekarang ini, kita tengok banyak sekali yang kita membuang sampah sarap dalam peparitan dan juga dalam sungai. Jadi salah satu lagi usaha ialah untuk dengan mewujudkan kelab-kelab yang mencintai alam sekitar ini melalui di sekolah-sekolah dan juga dengan NGO yang lain. Terima kasih. Saya beri peluang soalan tambahan. Kalau boleh ketiga, saya jemput Yang Berhormat Ledang. Johor Bahru itu banjir kilat. Terima kasih kepada Timbalan Speaker. Antara faktor juga yang bawa kepada banjir kilat ialah berkenaan dengan penyelenggaraan. Saya rasa perkara ini juga perlu diberikan perhatian oleh pihak kementerian, di mana banyak kawasan-kawasan berlakunya banjir kilat juga di kawasan Timbalan Speaker baru-baru ini ada berlaku. Dan jadi bagi saya, apakah tindakan kerajaan untuk memastikan penyelenggaraan dapat dilakukan secara berkala dan berapa kalikah penyelenggaraan dilaku dalam tempoh setahun bagi setiap kawasan-kawasan kampung terutama luar bandar, dan berapakah peruntukan yang dikeluarkan ataupun yang diallocate untuk kawasan-kawasan ini dari segi penyelenggaraan, kerana saya dimaklumkan pihak JPS mempunyai peruntukan yang sangat-sangat terhad. Terima kasih. Terima kasih Ledang. Sila Yang Berhormat Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih Datuk Yang Mulia. Terima kasih Ledang. Saya bersetuju dengan Ledang yang penyelenggaraan merupakan aspek yang cukup penting dan usaha kita tangani banjir kilat ini. Dan suka juga saya sebutkan di sini, usaha-usaha penyelenggaraan ini bukan saja terletak di bau JPS saja, tapi berkaitan dengan juga agensi-agensi lain seperti kerajaan tempatan. Itu salah satu contohnya. Dan kerajaan telah membentukkan banyak juga peruntukan bagi usaha-usaha penyelenggaraan ini. Contoh macam kita buatkan takungan banjir, program penyelenggaraan kolam takungan banjir contohnya telah pun dimulakan pada tahun 2019 untuk memperakukan peruntukan sebanyak 250 juta kepada JPS untuk kerja penyelenggaraan kolam takungan banjir. Dan dalam tahun 2019 banyak RM40 juta telah peruntukkan bagi menyelenggara 670 buah kolam takungan banjir. Dan manakala bagi tahun 2020 sebanyak 150 juta telah diperuntukkan dengan 1,473 buah kolam takungan banjir telah diselenggarakan. Kita beri penekanan tentang pembangunan kolam tampung banjir ini merupakan salah satu usaha yang hari ini yang agak terbukti sedikitlah untuk tangani isu banjir kilat ini. Ya, dan selain itu, untuk makluman Yang Berhormat juga, kalau untuk program menaik taraf sistem saliran, contohnya dalam RMK 11 dan RMK 12, sebanyak RM1.2 bilion kerajaan kos projek telah diperlakukan bagi kerja pembinaan dan menaik taraf sistem saliran di kawasan-kawasan yang terlibat dengan banjir di seluruh negara. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Richard Riyad, Anak Jaim, Serian. Datuk Yang Tua, salam.
Baik, pertanyaan di Dewan Rakyat sehingga soalan yang ke-6 ketika ini yang telah dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Raub Tengku Zulpuri Raja Puji yang meminta Menteri Alam Sekitar dan Air menyatakan keadaan banjir kilat semakin kerap berlaku mahupun di bandar atau di desa pada masa kini. Apakah langkah-langkah dan dasar yang diambil oleh kementerian dalam mengenangi masalah ini? Dan ketika ini Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air sedang menjawab sebelum bergerak ke soalan yang ke-7. Baik, kita beralih sebentar ke Dewan Negara, iaitu ketika ini Dewan Negara masih lagi berlangsung sesi pertanyaan jawab lisan. Saya difahamkan ketika ini di soalan yang ke-8 yang dibangkitkan oleh Senator Nuridah Mohamed Saleh yang meminta Menteri Wilayah Persekutuan menyatakan rancangan kerajaan untuk menebus guna tapak perumahan awam di Kuala Lumpur yang mempunyai 1 atau 2 bilik serta tidak sesuai diduduki untuk membangunkan perumahan bertingkat baru yang lebih habitable. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Negara. Kita ada 62 kawasan PPR di seluruh Kuala Lumpur dan juga jumlah unit itu saya perlukan notis bertulis Tan Sri Dan Putua secara lebih jelas. Baik. Yang keduanya Tan Sri Dan Putua, PPR untuk dibuat pembaharuan semula, pembangunan semula iaitu PPR Seri Perlis, PPR Seri Pahang dan juga seperti yang saya jelaskan tadi yang telah siap ialah PPR Razak Mansion. Kedua-dua ini satu dalam proses pembangunan, satu lagi dalam proses untuk dibangunkan dalam jangka masa terdekat. Tan Sri Dan Putua. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan satu lagi? Boleh? Boleh, silakan. Saya? Ya. Okey, terima kasih Tan Sri Dan Putua. Ya, penyoal asal ya. Okey, tadi Timbalan Menteri ada sebut untuk perumahan yang baru ni dan dia akan adakan perjanjian dan tempoh 40 tahun kan? Betul tak apa yang saya dengar? Jadi saya harap supaya tidak berulang kan, sebab macam kita lihat perumahan yang terdahulu ada 30 tahun duduk pun jadi soalan saya apa soalan saya? Jadi saya harap perkara tersebut tidak berulang lah. Sebagaimana yang perumahan yang dah 30-40 tahun mereka menginap tapi tak ada black and white, tak ada hitam putih. Itu rumah mereka. Baik. Tan Sri Dan Putua yang berhormat gabra bila Tan Sri Dan Putua. Dia bukan 40 tahun yang berhormat. Saya jelaskan ialah harga rumah itu 42,000. Kerajaan banner 198,000 kosnya, tetapi kerajaan cuma menjual kepada penyewa dan pemilik asal 42,000. Selebihnya adalah subsidi kerajaan. Penyewa dan pemilik asal akan diberi keutamaan untuk memiliki kepada PPR yang dibina baru oleh kerajaan. Tidak ada tempoh tertentu untuk pemilikan ini berlaku. Pemilik asal akan dapat pemilik satu kepada satu unit yang dibangunkan semula oleh pihak kerajaan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Wira Osman bin Aziz. Terima kasih Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya nak rakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Kimanis Datuk Muhammad Al-Amin yang telah pun dinaikkan pangkat menjadi Timbalan Menteri Pendidikan. Soalan saya Tan Sri nombor 9. Nombor 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Senator Datuk Wira Osman bin Aziz. Yang Berhormat Tan Sri Tuan Yang Dipertua, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah menyediakan akses pembelajaran kepada murid melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR mengikut kesesuaian guru dan murid. KPM telah melaksanakan kajian keberkesanan pelaksanaan home-based learning dengan izin Tan Sri pada Mac hingga Julai tahun 2020. Dapatan kajian menunjukkan keberkesanan PDPR adalah pada tahap sederhana. Pada suku tahun pertama 2020-2021, KPM telah menjalankan tinjauan pelaksanaan PDPR yang melibatkan 500 buah sekolah melalui pemerhatian terhadap PDPR yang dilaksanakan dalam talian atau gabungan dalam dan luar talian. Tinjauan mendapati 98.7% guru dapat mengelola isi pelajaran yang diajar mengikut peruntukan masa yang ditetapkan. Sebanyak 97.4% guru berjaya membimbing murid untuk memahami dan menguasai isi, konsep dan fakta berkaitan pelajaran. Sementara itu, 96.7% guru berjaya menarik perhatian murid untuk memberi respon
terhadap pembelajaran dan memastikan keterlibatan murid semasa PDPR secara real time. Dengan izin. KPM juga telah membangunkan sistem pelaporan, pengajaran dan pembelajaran di rumah SPDPR untuk memantau pelibatan murid secara real time. Data pelaporan SPDPR bermula 20 Januari hingga 30 September 2021 menunjukkan peratus murid yang mengikuti PDPR meningkat. Pelibatan murid sekolah rendah meningkat sebanyak 12,1%, iaitu daripada 87,1% kepada 99,2%. Pelibatan murid sekolah menengah pula meningkat sebanyak 19,5%, iaitu daripada 78% kepada 97,5%. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPM telah membangunkan satu kerangka holistik dalam memastikan PDP terus dilaksanakan dengan berkesan dan ditingkatkan dari semasa ke semasa. Antara langkah utama KPM adalah seperti berikut. Pertama, melaksanakan penjajaran kandungan kurikulum mata pelajaran yang difokuskan kepada kandungan asas supaya murid bersedia untuk pembelajaran peringkat seterusnya. Kedua, memperkenalkan program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum KPM Perkasaku yang bertujuan memastikan pembelajaran pemulihan bagi murid yang belum menguasai literasi dan numerasi serta menyediakan pelbagai sokongan bagi mengukuh dan memperkaya penguasaan kandungan mata pelajaran. Yang ketiga, memperkenalkan sistem siaran TV pendidikan melalui saluran Didik TV KPM, TV Oki RTM dan Tutor TV Astro. Dan secara rumusannya yang berhormat Tan Sri, KPM yakin kerangka holistik yang dirancang dan dilaksanakan ini membolehkan murid mengikuti PDPR secara lebih berkesan. KPM juga akan terus menambah baik pelaksanaan PDPR ini dari semasa ke semasa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sementara itu minta supaya Yang Berhormat Timbalan Menteri cari istilah real time. Saya ada cadangan, tapi kalau kementerian setujulah. InsyaAllah saya akan panjangkan kepada pihak kementerian. Masa sebenar. Yang Berhormat, tambah. Tan Sri, terima kasih Tuan Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya, Yang Berhormat Menteri, kita sedia maklum ketika ini sudah tidak ada lagi peperiksaan umum untuk UPSR dan PMR. Kini nasib kita tak baik, pelajar perlu membuat PDPR dan memang kesannya tak berapa memuaskan. Dan dalam masa yang sama juga, aktiviti co-curriculum pelajar-pelajar ini pun terhad kerana masalah PKP. Jadi apakah bentuk pentaksiran yang akan dibuat oleh kerajaan, kementerian bagi menilai kecemerlangan seseorang murid untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi? Terima kasih, Tan Sri. Baik, Menteri. Terima kasih pada soalan tambahan. Untuk makluman ahli yang berhormat, sistem pemerkasaan berasaskan sekolah dilaksanakan bertujuan untuk menambah baik dan memantapkan pelaksanaan sistem ini. Bukan sahaja memberi fokus kepada pencapaian akademik dan berasaskan peperiksaan semata-mata yang berhormat. Akan tetapi ianya juga merupakan satu sistem pentaksiran yang lebih holistik dan insyaAllah dan ianya lebih berterusan untuk memfokuskan kepada pencapaian para pelajar bukan sahaja yang berasaskan peperiksaan yang saya katakan tadi kepada dan juga ianya juga mengutamakan perkembangan potensi dan kemajadian murid yang holistik. Justru yang berhormat Senator, KPM akan meneruskan sistem pentaksiran yang sedia ada ini dan walau bagaimanapun KPM akan bertekad dan committed untuk memperkasa sistem yang ada ini dari semasa ke semasa, insyaAllah. Terima kasih. Boleh satu lagi, Tan Sri? Silakan. Ya, Dato' Yusuf. Okay. Terima kasih, Tan Sri. Saya ingin bertanya kepada kementerian, adakah pihak kementerian atau pihak sekolah membuat penyesuaian masa pada PDPR pada sebelah petang, lewat petang atau malam bagi pelajar-pelajar yang tak dapat mengikutinya pada masa sebenar di waktu pagi. Sekian, terima kasih. Silakan. Terima kasih soalan tambahan ini dan sebagaimana yang saya katakan tadi bahawa sistem PDPR yang kita laksanakan ini adalah bersesuaian, yang ianya bersesuaian dengan kehendak murid dan guru lah. Jadi maknanya ini terserah kepada guru dan bagaimana untuk melaksanakan itu. Tetapi yang lebih penting ialah setiap murid itu boleh kita pastikan mereka dapat mengikuti PDPR secara maksimal. Ya, terima kasih. Baik. Tuan Zaidi Suhaili.
Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 10. Baik, itu merupakan antara pertanyaan jawab lisan di Dewan Negara yang ketika ini soalan berkenaan dengan keberkesanan program PDPR yang sedang dijalankan. Apakah langkah-langkah yang dicadangkan agar program tersebut memberi impak yang lebih produktif kepada guru dan pelajar bagi memastikan kualiti pelajar tidak dikompromi. Dan persoalan tersebut telah dibangkitkan oleh Senator Datuk Wira Osman Aziz kepada Menteri Kanan Pendidikan, dan ketika ini Timbalan Menteri Kanan Pendidikan iaitu Datuk Al-Amin sedang menjawab pertanyaan tersebut. Baik, kita akan bergerak ke persidangan Dewan Rakyat pula, di mana saya difahamkan akan ke soalan yang ke-9 yang akan dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari yang meminta Perdana Menteri menyatakan status rang undang-undang RUU Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah atau dikenali sebagai RUU 355 dan RUU Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam yang sudah sedia dibawa ke rundingan bersama negeri-negeri pada tahun lepas. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Rakyat. Pelaburan di negara kita. Terima kasih. Terima kasih. Selayang. Sila Timbalan Menteri jawab. Tuan Yang di-Pertua, saya terima kasih kepada keprihatinan YB Selayang, tetapi saya fikir angka-angka dan juga maklumat yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Selayang tidak menggambarkan keadaan sebenar usaha-usaha kerajaan menarik pelabur-pelabur asing ke Malaysia. Ini adalah kerana di bawah pandemik, seperti yang tadi saya jelaskan dalam jawapan saya, dia memang akan memberi gangguan bukan sahaja kepada kita tetapi kepada seluruh dunia. Tetapi kalau kita lihat pada angka yang terbaru di mana yang tadi saya gunakan dalam jawapan, saya telah merujuk dan memberitahu bahawa pelaburan asing FDI telah menyumbang sebanyak 62.5 bilion, di mana ini merupakan satu lonjakan 214.9%. Jadi ini menggambarkan usaha-usaha yang telah diambil oleh kerajaan seperti penubuhan pacu pusat projek unit pacu di Maida untuk membantu menyelaraskan pelaburan, Project Acceleration and Coordination Unit, serta usaha kita di bawah OSC dan juga Porter Invest Malaysia telah bantu kita kata mengekalkan dan meningkatkan keyakinan para pelabur ke Malaysia. Dan juga tadi saya telah memberikan beberapa syarikat yang berimpak tinggi yang telah masuk ke Malaysia untuk melabur. Jadi saya harap semua jawapan yang diberi ini dapat memberi gambaran yang sebenar kepada keadaan pelaburan di negara kita. Terima kasih Tuan Terima kasih Tuan Menteri. Saya jemput soalan tambahan kedua kepada Yang Berhormat Tumpat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Berhubung dengan usaha menarik lebih ramai pelabur asing serta mengekalkan pelabur-pelabur sedia ada seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Selayang tadi, saya ingin bertanya sejauh manakah dasar aspirasi pelaburan nasional NIA yang dirancang dalam RMK 12 ini dapat menjadi tarikan utama kepada pelaburan asing dalam negara, serta sektor manakah yang menjadi tumpuan pembangunan teknologi termaju dan kelestarian alam sekitar daripada pelabur asing ke dalam negara. Terima kasih. Terima kasih Tumpat. Sila Timbalan Menteri. Ya. Tuan Yang di-Pertua, merujuk kepada kerangka NIA seperti yang telah dirujuk oleh Yang Berhormat Tumpat, sekiranya kita lihatkan tadi dalam jawapan saya telah memaklumkan bahawa terdapat 5 trust di bawah kerangka NIA ini, di mana tumpuan kita ialah kita kepada sektor-sektor yang bakal membawa pekerjaan yang berkemahiran tinggi, berpendapatan tinggi dan menggunakan teknologi. Ini selaras juga dengan RMK 12 yang menekankan supaya industri-industri tempatan, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana, melakukan transformasi daripada yang bergantung kepada buruh dan juga tenaga kerja kepada yang berorientasikan teknologi. Jadi kalau kita berpandukan kepada kerangka NIA, bakal dia akan mewujudkan pekerjaan dalam sektor-sektor yang berteknologi tinggi dan berkemahiran tinggi untuk orang tempatan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya buka soalan tambahan ketiga. Saya jemput Yang Berhormat
Jerlun. Sila Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Speaker. Saya ingin bertanya Timbalan Menteri kerana saya dengar jawapan sebentar tadi nyatakan bahawa angka yang tepat perlu kita gunakan sebagai dasar kepada kerajaan. Saya bertanya mengenai pelaburan daripada syarikat Ryzen Energy yang dikatakan 42.23 bilion, satu angka yang sangat menakjubkan. Tetapi dalam pengumuman yang dibuat, pelaburan itu adalah untuk jangka masa 15 tahun. Adakah wajar MITI meletakkan ataupun merakamkan pelaburan itu dalam masa tahun yang pertama sahaja? Dan ia ini melibatkan 48 ekar, bermaksud 880 juta ringgit setiap ekar. Adakah itu satu pelaburan yang munasabah agaknya? Terima kasih. Jerlun, sila Timbalan Menteri. Ya. Tuan Yang di-Pertua, angka yang disebutkan oleh Yang Berhormat Jempol tadi merupakan jumlah pelaburan yang telah diluluskan, dan ini akan dilaksanakan secara berperingkat seperti yang dimaksudkan, seperti yang tadi disebut oleh Yang Berhormat Jempol. Dan untuk sesuatu pelaburan tu, Tuan Yang di-Pertua, dia bukan sahaja bergantung kepada pembelian aset ataupun pembelian tanah, tetapi dia juga melibatkan pembelian peralatan mesin dan juga penggunaan teknologi, terutamanya untuk pelaburan yang dibuat oleh Ryzen Energy ini yang melibatkan teknologi canggih dalam industri solar. Jadi kita perlu mengambil kira kesemua kos-kos yang terlibat, bukan sahaja tanah dan aset, tetapi juga peralatan dan mesin yang bakal digunakan dalam pelaburan tersebut. Terima kasih Tuan di-Pertua. Terima kasih Menteri. Pertanyaan jawab pisang seterusnya saya menyebut Yang Berhormat Tuan Ahmad Fazli bin Syari Pasir Mas. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Soalan saya nombor 9. Sila Menteri di Jabatan Perdana Menteri jawab 3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Timbalan Yang di-Pertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, sepanjang tahun 2020 dan 2021, kerajaan melalui jawatan kuasa teknikal, Undang-Undang Syarak dan Sivil, JAKIM, yang ditubuhkan oleh Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI, telah mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi membincangkan rang Undang-Undang Mahkamah Syariah, bidang kuasa jenayah pindaan 2021, RUU 355 dengan melihat daripada berbagai aspek, khususnya aspek perlembagaan, undang-undang dan hukum syarak, agar rang undang-undang ini lebih komprehensif dan seterusnya memperkasakan bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah. Berhubung dengan rang undang-undang kawalan dan sekatan pengembangan doktrin dan kepercayaan agama dalam kalangan orang Islam, wilayah Persekutuan 2021, pula jawatan kuasa teknikal turut mengadakan beberapa siri mesyuarat sepanjang tahun 2020 dan 2021 bagi membincangkan rang undang-undang kawalan tersebut. Selain itu, jawatan kuasa teknikal turut menubuhkan sebuah jawatan kuasa kecil khusus bagi meneliti secara lebih mendalam rang undang-undang kawalan tersebut dan seterusnya mencadangkan penambahbaikan terhadap rang undang-undang kawalan tersebut bagi memastikan ia selaras dengan perlembagaan persekutuan. Setelah rang undang-undang 355 dan rang undang-undang kawalan dimuktamadkan kelak, kedua-dua rang undang-undang ini akan dibentang kepada negeri-negeri dalam persidangan penyelarasan undang-undang syarak dan sivil yang dijadualkan akan diadakan pada 12 hingga 14 Oktober 2021. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan pertama, sila Pasir Mas. Terima kasih Berhormat Menteri di atas jawapan sebentar tadi yang saya lihat bagaimana kerajaan telah pun mempunyai perancangan yang begitu rapi untuk memastikan kedua-dua orang undang-undang ini akan menjadi kenyataan. Cuma persoalannya Berhormat Menteri, menjadi suatu persepsi di luar sana bahawa kedua-dua orang undang-undang ini akan memberikan suatu ataupun tidak akan memberikan keadilan terutamanya kepada golongan non-Muslim. Dan pelbagai tulisan di luar sana, ada yang saya baca, RUU 355, a bill to Talibanize Malaysia, untuk menjadikan Malaysia negara Taliban dan sebagainya. Jadi, setakat manakah komen yang Berhormat Menteri berkenaan dengan persepsi bahawa kedua-dua undang-undang ini akan tidak akan berikan keadilan? Terima kasih. Sila Menteri jawab. Okay, terima kasih kepada Timbalan di-Pertua, terima kasih kepada Pasir Mas. Kedua-dua rang undang-undang ini tidak pun melibatkan
hal berkenaan dengan orang bukan Islam. Dia hanyalah melibatkan untuk orang Islam saja. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput Yang Berhormat Bukit Bintang. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua soalan tambahan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, mengapakah negara memerlukan undang-undang mengikat pengembangan agama bukan Islam, sedangkan perkara 3 Perlembagaan Persekutuan jelas memperuntukkan Islam jelah agama persekutuan dan agama lain boleh diabarkan dengan bebas dan secara aman. Tidakkah ini melanggar hak asasi rakyat berkaitan dengan agama? Minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Bukit Bintang. Terima kasih kepada Yang Di-Pertua. Terima kasih Bukit Bintang. Sebenarnya ialah rang undang-undang ini ialah merupakan sekatan pengembangan doktrin atau kepercayaan agama dalam kalangan orang Islam sahaja. Rang undang-undang ini bukan bertujuan untuk menyekat kebebasan beragama dari kalangan orang-orang bukan Islam. Orang-orang bukan Islam bebas untuk nak menyebarkan agama mereka dari kalangan mereka, tidak dari kalangan orang-orang Islam. Terima kasih. Hormat lagi. Speaker. Satu sikit. 30 saat. 30 saat ya. Hormat. Menteri jawab pendek je tadi tu. Saya pergi kepada Hulu Langat sudah. Terima kasih Speaker. Yang Berhormat Menteri, saya meneliti jawapan berkenaan dengan perancangan RUU 355 itu, tetapi saya ingin bertanya, perjuangan 30 tahun untuk memastikan menaik taraf peguam-peguam syar'i yang ada telah berjaya dilaksanakan apabila dibentangkan Akta Profesion Guaman Syariah Wilayah Ketuan 29 dalam Kerajaan Pakatan Harapan, tetapi tidak ada follow up kerana ada peguam-peguam syariah yang mengadu telah berlaku proses temenung yang agak panjang sehingga isu ini tidak dapat diangkat ke Jabatan Peguam dan akhirnya peguam-peguam syariah ini boleh pergi ke Mahkamah Sivil dalam keadaan yang lebih berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dan juga follow up yang kedua iaitu kepada Majlis Raja-Raja Melayu di negeri-negeri supaya akta ini nanti, akta wilayah ini akan menjadi enactment di kerajaan negeri supaya pintu untuk terus meminda akta-akta yang berkenaan guaman syari'i, undang-undang syariah mahkamah dapat dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Hulu Langat. Sila Menteri jawabnya. Terima kasih Timbalan Di-Pertua. Terima kasih Hulu Langat. Walaupun soalan itu tak berkaitan dengan soalan asal dia. Walau bagaimanapun kita nak sebut tentang Akta Profesion Guaman ini bukanlah dibuat zaman Pakatan Harapan. Tapi sebenarnya setelah pun dibuat zaman dulu, tapi dipetik di zaman Pakatan Harapan dan sekarang dibentang dan diluluskan. Sedang kita berjalan. Jadi sebab tu janganlah mendakwa kita yang buat. Sorry ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita tu siapa? Saya jemput pertanyaan jawab lisan seterusnya. Saya menyebut Yang Berhormat Tuan Chan Pong Hin, Kota Kinabalu. Ya, soalan saya soalan ke-10. Sila Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi atau timbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, sehingga 5 Oktober 2021 pelaksanaan vaksinasi di Sabah telah mencapai 72.7% populasi dewasa menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin, manakala 62.7% populasi dewasa telah pun lengkap dos. Dari segi agihan bekalan vaksin untuk bulan Ogos, Sabah telah dibekalkan vaksin sebanyak 1.8 juta dos vaksin. Untuk agihan bekalan vaksin bagi bulan September pula, negeri Sabah masih adalah keutamaan dengan jumlah agihan vaksin bagi bulan September adalah sebanyak 2.59 juta dos dengan sejumlah 299,000 dos vaksin jenis CanSino. Ini adalah jumlah agihan bagi bulan Ogos hingga 1 Oktober 2021 yang telah diagihkan sebagai strategi vaksinasi untuk penduduk luar bandar atau pedalaman termasuk bukan warga negara seperti parti pelarian UNHCR dan golongan tanpa negara di Sabah. Peratus penggunaan vaksin di negeri Sabah bagi bulan September ialah
77.8%. Ini adalah data 26 September 2021 yang mana bekalan vaksin yang telah diberi ke Sabah adalah sebanyak 4,880,476. Jumlah yang divaksinasi sebanyak 3,796,23, manakala baki yang masih ada sebanyak 1,084,453. Bagi meningkatkan kadar penggunaan vaksin Sabah, beberapa program home to home outreach atau capaian komuniti telah dilaksanakan bagi membantu inisiatif program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Sebanyak 51 buah pasukan telah digerakkan secara jangkauan luar outreach ke setiap daerah di Sabah, sehingga pada 30 September 2021, program jangkauan luar di Sabah telah selesai pemberian dos vaksin berjumlah sebanyak 533,293 dos dengan pecahan dos pertama sebanyak 373,608 dos, manakala bagi pemberian dos kedua sebanyak 159,685 dos. Menyedari ini, kerajaan akan meningkatkan kapasiti vaksinasi di Sabah melalui peningkatan program jangkauan luar outreach supaya dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Tuan Menteri, sila Kota Kinabalu. Tambah pertama. Ya, terima kasih jawapan daripada Menteri. Yang untuk setakat awal bulan Oktober ini, ada beberapa daerah di Sabah ini masih kurang daripada 60% untuk kadar vaksinasi untuk orang dewasa. Seperti Keningau, Nabawan, Babar, Semborna, Sandakan, Tongot, Tawau, dan paling rendah adalah Kinabatangan, 40%. So, apakah usaha-usaha atau program yang lebih spesifik kepada daerah-daerah yang tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Kota Kinabalu, sila. Benar yang berhormat, untuk di Sabah pada masa sekarang sebanyak 4 daerah telah pun mencapai 80% fully vaccinated, 9 daerah di bawah 60% dan ada 2 daerah yang sebenarnya di bawah 40%, iaitulah daerah Tongot dan juga Kinabatangan. Seperti mana yang disebut tadi, dari segi bekalan vaksin sebenarnya kita telah menghantar jumlah yang agak besar, sehingga disebut tadi baki sebanyak 1 juta lebih, tapi kadar penggunaan masih rendah. Maka kerana itu kita pelbagaikan usaha di dalam bentuk jangkauan outreach yang yang telah disebut tadi. Kerana itu juga kita memohon kerjasama dari segi pemimpin-pemimpin masyarakat dalam mengesan mereka-mereka yang belum divaksin untuk tampil untuk menerima vaksin, selain daripada kaedah yang disebut tadi dari segi outreach dan sebagainya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Soalan tambah kedua saya jemput Yang Berhormat Stew. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih Timbalan Menteri. Apakah strategi yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam memberi vaksin kepada bukan warga negara? Sekian. Sila, Timbalan Menteri. Selaras dengan konsep apa yang disebut sebagai lindung diri, lindung semua, ataupun di peringkat antarabangsa, no one is safe until everybody is safe, adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memastikan setiap penduduk di dalam negara kita dilindungi, sama ada mereka warga negara atau tidak, kerana vaksin COVID-19 tidak mengenal sama ada seseorang itu warga negara ataupun tidak. Pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan menyasarkan 80% daripada populasi dewasa negara yang turut meliputi kategori bukan warga negara yang menetap di dalam negara. Bagi pelaksanaan di pusat pemberian vaksin, pihak CITF telah mengeluarkan garis panduan vaksinasi terhadap bukan warga negara. Melalui ini, semua penduduk bukan warga negara yang hadir ke PPV boleh mendapatkan vaksinasi selaras dengan objektif PICK. Pihak CITF juga telah memperkenalkan kaedah vaksinasi secara walk-in kepada bukan warga negara di PPV terpilih, iaitu PPV Stadium Bukit Jalil mulai 9 Oktober 2021 hingga 23 Ogos 2021. Kini, semua bukan warga negara yang ingin mendapatkan suntikan dos perlu mendapatkan janji temu terdahulu di dalam sistem MySejahtera. Bagi bukan warga negara tanpa dokumen yang sah pula, dengan mengambil kira syur Kementerian Dalam Negeri, pihak CITF sedang merekodkan pendatang tanpa izin parti, pelarian UNSCR dan golongan stateless melalui penjanaan ID unik di dalam sistem MySejahtera selaras dengan format pendataan di dalam Perkeliling Ketua Pengarah Bilangan 1/2001. Pelaksanaan vaksinasi bagi parti, pelarian UNSCR dan golongan stateless di kawasan pinggir bandar dan pedalaman adalah melalui kaedah
kaedah jangkau luar atau outreach terutama di Sabah dan Sarawak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Zakaria bin Muhammad Idris Libaran. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 11. Sila Menteri, Jabatan Menteri, 3 minit. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan telah pun mengambil langkah proaktif untuk mengatasi kemerosotan ekonomi akibat wabak pandemik COVID-19. Setakat ini kerajaan telah memperkenalkan 8 pakej rangsangan ekonomi dan bantuan rakyat berjumlah RM530 bilion. Seperti yang berhormat sedia maklum, RMK ke-12 merupakan pelan pembangunan 5 tahun dengan matlamat keluarga Malaysia mampu, inklusif dan mampan yang bertujuan menangani isu semasa dan pada masa yang sama memulih serta merancangkan semula pembangunan ekonomi Malaysia. Seperti dinyatakan dalam pembentangan oleh Yang Perdana Menteri, RMK 12 akan beri tumpuan kepada 9 fokus utama. Antara fokus tersebut, dua saya nak highlight. Yang pertama, fokus pertama merancangkan pertumbuhan ekonomi, memberi tumpuan kepada usaha mengembalikan semula momentum pertumbuhan ke semua sektor ekonomi dan mewujudkan sumber pertumbuhan baru. Ini termasuklah yang pertama, melonjakkan pertumbuhan beberapa industri yang strategik dan berimpak tinggi dan akan melonjakkan, termasuk industri elektrikal dan elektronik, perkhidmatan global, aeroangkasa dan aktiviti pertahanan pintar, memperkukuh ekosistem bagi menyokong pelaburan swasta dan membangunkan tenaga kerja mahir, menarik pelaburan berkualiti. Fokus kedua dalam RMK 12 memperkukuh pemangkin pertumbuhan bagi memastikan infrastruktur diperkukuh dan bakat masa hadapan dibangunkan. Antara tumpuan yang akan diberikan ialah mempercepat penggunaan teknologi dan inovasi, ditumpukan kepada pendigitalan dan teknologi termaju termasuk teknologi 4IR, meningkatkan infrastruktur dan perkhidmatan digital bagi menangani pelbagai jurang digital. Tuan Yang di-Pertua, bajet 2022 yang dibentangkan oleh Yang Menteri Kewangan pada 9 Oktober nanti akan menjadi pemangkin dalam melaksanakan RMK 12 bagi terus memacu pertumbuhan, keterangkuman dan kelestarian ekonomi dalam jangka sederhana. Berdasarkan kerajaan akan terus menumpukan kepada usaha melindungi kebajikan rakyat dalam bajet 2022 di samping memastikan kelangsungan perniagaan dan membina semula ketahanan ekonomi. Kerajaan komited untuk mengukuhkan kedudukan kewangan fiskal dalam jangka sederhana seperti yang digariskan dalam ke-12 dengan defisit sasaran berkurang kepada 3.5% menjelang 2025. Mesyuarat Interaksi Fiskal Negara yang diprogesikan oleh Yang Perdana Menteri pada 30 September lalu telah meneliti berbagai langkah untuk mengukuhkan lagi kedudukan kewangan kerajaan. Dengan kesemua langkah proaktif yang diambil dalam RMK 12 dan juga bajet 22, kerajaan yakin kedudukan kewangan dan ekonomi negara akan bertambah kukuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan yang pertama, sila Libaran. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih jawapan yang sangat baik juga terperinci daripada Menteri. Namun soalan tambahan saya, minta Menteri di Jabatan Perdana Menteri jelaskan adakah pergelutan politik yang berlaku dan ketidakstabilan politik negara akan memberi kesan negatif kepada perdagangan antarabangsa termasuk pelabur asing dan seterusnya menjejaskan pelaksanaan RMK 12. Terima kasih. Sila Menteri jawab. Datuk Yang di-Pertua, kita ahli-ahli politik, ahli-ahli Dewan Rakyat sedia maklum betul pentingnya kestabilan politik. Itulah yang mendorong kerajaan khususnya dan juga pembangkang pada 13 September lalu untuk menandatangani MOU, dan setakat ini alhamdulillah nampaknya ada kesan agak baik walaupun tidak sempurna. Jadi kestabilan politik adalah penting untuk kemakmuran negara, untuk membolehkan kita beri fokus kepada usaha-usaha menangani COVID-19 dan juga untuk memantapkan lagi pertumbuhan ekonomi negara, memulihkan ekonomi negara yang merudum tahun lepas. Ini termasuklah pelaburan. Kalau tidak ada kestabilan politik, sudah pasti pelaburan juga akan terjejas. Jadi kita mendoakan semoga MOU yang ditandatangani akan menghasilkan outcome yang baik untuk rakyat. Akhirnya rakyat akan mendapat manfaat, dan dengan itu membolehkan kita terus
merancangkan pertumbuhan ekonomi 2022 dan tahun-tahun selepasnya, khususnya dalam rancangan Malaysia ke-12. Terima kasih Datuk Yon. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Pak Dixon. Saya sebab Yang Menteri menyebut tentang MOU untuk kestabilan politik. Tapi saya nak beritahu, walaupun ada sedikit kemajuan itu sangat lemah. Sehingga kan reform parlimen pun belum ada kejayaan apa-apa. Janji yang dibuat sudah melebihi 1 bulan dan tidak ada satu komitmen untuk melaksanakan selain dari war-warkan soal kestabilan politik. Beberapa langkah lain juga bertentangan dengan semangat demokrasi dan transparansi dan semangat untuk bekerjasama seperti mana yang disebut oleh Perdana Menteri. Jadi saya nak jelaskan di sini kepada Yang Menteri untuk membetulkan kenyataan dia bahawa ada kemajuan, meredakan suhu politik yang kami sokong pada peringkat awalnya. Tetapi saya nak nyatakan pada hari ini, kita tidak berpuas hati kerana lembab dan sengaja dilengahkan. Soalannya penjelasan daripada Menteri. Minta maaf. Sila Menteri. Datuk Yang Dipertua, terima kasih Pak Dixon. Kemajuan mengikut Pak Dixon adalah tidak memuaskan. Dalam hal ini sudah pasti kita perlu telus dan berterus terang. Jika ada kemajuan, kita katakan ya. Jika tidak ada ataupun kurang kemajuan, maka kita harus menyatakan demikian. Ini penting dalam kita menyelesaikan sebarang masalah. Ketelusan dan keikhlasan adalah penting. Maka saya sudah pasti Yang Amat Perdana Menteri dan juga Ketua Mahkamah lain-lain ahli Dewan Rakyat lebih faham tentang keadaan semasa. Jika itulah keadaan sebenarnya, termasuklah reform parlimen umpamanya, maka tindakan harus diambil untuk memastikan hasrat murni yang dicapai 13 September lalu dapat dicapai. Itu pandangan saya berkaitan dengan ini. Yang pertama, kita harus terus dan ikhlas dalam beri pandangan. Yang kedua, harus ada komitmen daripada semua pihak, bukan sahaja kerajaan, di pembangkang untuk memastikan bahawa niat murni itu tercapai dalam masa terdekat. Tapi kita harus sedar, kita baru saja dan saya rasa kita perlu bagi masa sedikit. Itu pandangan saya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih. Speaker, soalan tambahan. Dah boleh tambah satu. Maaf. Seterusnya saya ingin jemput Yang Berhormat Puan Maria Chin. Terima kasih. Soalan saya 12. Terima kasih. Dijemput Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Untuk pemakluman ahli yang berhormat, perkara 119 Perlembagaan Persekutuan menetapkan salah satu kelayakan untuk didaftarkan sebagai pemilih ialah bermastawati di mana-mana bahagian pilihan raya. Bagi maksud tersebut, SPR menentukan bahagian pilihan raya seseorang pemilih berdasarkan kepada alamat pemastawatin pemilih seperti di dalam kad pengenalan. Buat masa ini, kemudahan mengundi secara pos diberikan kepada pengundi dalam kategori seperti berikut. Yang pertama, ahli SPR dan juga kaki tangan SPR. Kedua, petugas pilihan raya. Ketiga, tentera, polis pasukan gerak PGA yang bertugas pada hari mengundi awal. Keempat, pengamal media yang bertugas membuat liputan pilihan raya di luar kawasan pada hari mengundi. Kelima, kaki tangan bagi 9 agensi iaitu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Sukarelawan Simpanan Polis, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Kesihatan Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara UTC, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Agensi Pengurusan Bencana Negara yang bertugas pada hari mengundi. Yang keenam, pengundi Malaysia yang berada di luar negara kecuali negara Brunei, Singapura, Kalimantan dan juga Selatan Thai. Dan yang akhir, pengundi tidak hadir PTH luar negara iaitu penjawat awam yang berkhidmat di luar negara dan pasangan serta pelajar universiti atau institusi tinggi sepenuh masa di luar negara dan juga pasangan. Bagi pengundi-pengundi di negeri Sabah dan Sarawak yang bermastautin di Semenanjung Malaysia, SPR menggalakkan pengundi untuk memohon pertukaran bahagian pilihan raya berdasarkan tempat pemastautin terkini bagi memudahkan urusan pengundian bagi suatu pilihan raya umum ataupun kecil. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, Puan. Ya. Soalan saya ialah, adakah pendaftaran automatik akan dipanjangkan kepada pengundi yang tersebut di luar negara dan juga Sabah Sarawak yang bermastautin di Semenanjung Malaysia? Dan
Dan ini adalah terlibat beberapa bilangan pengundi dan bagaimana mekanisme maklumat ini yang mana pendaftaran automatik akan disampaikan kepada mereka tersebut. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tersebut. Pengundi pendaftaran pengundi automatik yang akan kita laksanakan pada 31 Disember 2021 berdasarkan keputusan kes Mahkamah Kuching. Dan berdasarkan keputusan Mahkamah Kuching itu SPR committed untuk melaksanakan pendaftaran pengundian secara automatik dan juga undi 18, dan sebab itulah segala maklumat ataupun warga negara Malaysia pastinya akan turut sama diregisterkan, mohon dengan izin didaftarkan sebagai pengundi, dan kalau mengikut apa yang telah termaktub di dalam peraturan dan juga dalam undang-undang, tidak ada yang terkecuali sebagaimana yang telah disebut, maksudnya mereka berada luar negara walaupun mereka tidak daftar sebagai pemilih, secara automatiknya mereka akan tetap secara automatiknya didaftarkan sebagai pemilih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Ada soalan tambahan kedua? Soalan tambahan. Sebelah sini dulu. Soalan tambahan. Sekejap. Sebelah sini tak ada? Soalan tambahan. Okey. Sibu dulu. Dah bangun lama. Ya, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Ya. Soalan saya ialah banyak dalam apa yang dipamerkan oleh SPR dalam website SPR tentang pengundi 18 ke atas yang belum mendaftarkan diri. Banyak dalam kawasan Sibu sini saya ternampak ada pengundi yang duduk yang tinggal di kawasan Tun Langkat tertentu, tetapi mereka sudah dipindah ke kawasan Tung yang ke sebelahnya. Jadi bagaimana untuk mengatasi masalah macam ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang Pertua, sekiranya berlaku sebarang persoalan ataupun pertikaian berkenaan dengan alamat ataupun pengundian dan sebagainya, saya syorkan supaya penama tersebut berjumpa dengan pihak SPR dan juga membuat bantahan ataupun memberikan respon ataupun maklum balas kepada pihak SPR untuk tindakan SPR selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sorry. Kau boleh satu lagi? Tuan, 30 saat. Satu, okey. Saya ingin tanya berkenaan dengan hal pengundi pos. Apakah pengundi-pengundi daripada Sabah sebagai contoh yang berada di Semenanjung ini boleh mengundi secara pos? Sebab undi pos masih lagi diamalkan dalam sistem SPR. Jadi jawapan Timbalan Menteri tadi mengatakan bahawa mereka yang berada di Semenanjung, orang-orang Sabah yang berada di Semenanjung digalakkan untuk mendaftar di tempat mereka bekerja. Tapi kenapakah tidak boleh diatur mereka supaya boleh mengundi secara pos? Terima kasih. Terima kasih. Jawab Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Sebagaimana telah saya nyatakan sebentar tadi, bagi pengundi di negeri Sabah dan juga Sarawak yang bermastautin di Semenanjung Malaysia, SPR menggalakkan pengundi untuk memohon pertukaran bahagian pilihan raya berdasarkan tempat bermastautin terkini untuk kita memudahkan urusan pengundian. Dan setakat ini untuk Sabah dan Sarawak kita tidak ada pun di dalam kategori sebagaimana yang telah saya sebut tadi, dan kita hanya berdasarkan perkara itu saja. Maksudnya tidak ada pengundian pos, tetapi digalakkan untuk menukar alamat pengundian berdasarkan tempat pengundian pemastautin terkini. Itu saja. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat semua. Sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih semua Yang Berhormat yang mengambil bahagian. Usul Menteri. Yang Pertua, izinkan saya maklum bahawa pada 4 Oktober saya telah kemukakan kepada Yang Di-Pertua usul di bawah peraturan mesyuarat 18.1 mengenai Panama Papers yang saya anggap sangat kritikal bagi negara, kerana negara-negara lebih bertanggungjawab bila melihat ratus bilion ringgit dolar di negara mereka hilang, maka Pakistan, India, Czech Republic, Mexico, Spain, Brazil, Sri Lanka, Australia, Panama setakat ini telah menyatakan, mengumumkan penyiasatan terbuka. Ini sebelum Yang Di-Pertua beri penjelasan, saya nak sebut bukan perkara baru. 2012 saya berdiri di sini mengangkat permasalahan laporan Global Financial Integrity yang menunjukkan
wang yang dibawa keluar dari Malaysia tidak mengikut channel yang sah, yang disebut tax evasion scandal, itu mencecah 900 bilion ringgit. Tetapi Bank Negara berikan kenyataan umum, tidak ada siasatan, tidak ada tindakan bagi pihak kerajaan. 2015 kita tahu tentang Panama Papers yang juga membangkitkan hal yang sama. Sekarang 2021, ini sama macam apa yang disebut oleh Shakespeare dalam Hamlet. In the corrupted currents of the world, offences gilded hand may show way justice. Ini saya anggap mesti dibahas di sini. Kita tidak menghukum Tuan Ketua, tidak menghukum siapa yang disebut. Dia boleh bagi penjelasan. Tapi kalau ratus juta ringgit hidden accounts di offshore companies dan kita tidak beri ruang kepada orang berkenaan ataupun kerajaan untuk membuat siasatan, negara ini akan lingkup. Negara-negara yang lebih bertanggungjawab mengumumkan, dan saya minta Perdana Menteri yang nak jaga kestabilitas politik, yang nak jaga transparansi atau ketelusan, yang mahu menjamin kemampanan ekonomi negara, bagaimana boleh kita diam bila ratusan bilion ringgit dibawa keluar tanpa peraturan dan cara haram dari negara kita. Yang betul, yang melibatkan banyak nama. Saya bukan sebut ahli-ahli Parlimen UMNO atau Bersatu, saya juga sebut ahli Parlimen daripada PH, khususnya PKR, supaya beliau boleh beri penjelasan. Saya tegaskan, kita tidak menghukum siapa saja yang disebut. Tetapi kalau ratusan juta ringgit disorok di tax haven dan kita diam, malu kita sebagai ahli Parlimen. Saya nak sebut di sini, ini mesti cross party. Sebab tu saya sengaja menyebut nama-nama Menteri Kewangan, mantan Menteri Kewangan, termasuk Ali Yang Berhormat daripada Selayang, supaya mereka, saya nak tunjukkan ini mesti bipartisan. Minor ordernya. Kalau nak cakap soal MOU persefahaman, ini dia persefahaman. Persefahaman apa? Jaga negara ini jangan dirompak oleh pemimpin-pemimpin. Akhir kalam. Saya sebut ini betul. Tidak mudah dan tidak popular bagi pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh kaya, ada bilioner, untuk saya kemukakan. Kemukakan ini ada risiko. Risiko hilang pengaruh. Risiko hilang bantuan kewangan. Risiko tidak disokong untuk apa-apa jawatan. Tapi saya sanggup ambil risiko ini kerana negara tidak boleh terus dan Parlimen tidak boleh dilayan seperti ini. Hal yang melibatkan ratusan bilion ringgit dibawa keluar tak boleh disiasat. We cannot accept this. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Saya ada menerima usul dari Yang Berhormat di bawah usul 18.1 dan 18.2. Di bawah 18.1 dan 18.2 ini, pertamanya Yang Berhormat, sesuatu perkara itu hendaklah dirundingkan, tapi tak boleh buat apa-apa ketetapan lah, cuma nak merunding saja. So dalam bahasa Inggerisnya ialah discuss. Itu nombor satu. Nombor duanya, di dalam memutuskan sama ada untuk membenarkan atau tidak membenarkan usul tersebut, saya terpaksa membuat keputusan mengenai 3 elemen. Nombor satu, ianya berkepentingan awam. Nombor 2, ianya hendaklah disegerakan, urgent. Dan nombor 3, ianya mengenai sesuatu perkara yang tertentu. Saya bersetuju dengan Yang Berhormat bahawa perkara itu adalah satu perkara yang tertentu, nombor 1. Nombor 2, ianya adalah perkara mengenai kepentingan awam. Saya setuju. Dan saya bersetuju sekali dengan Yang Berhormat bahawa perkara itu ialah perkara penting dan perlu disiasat. Tetapi masalahnya ialah saya mendapati bahawa ianya tidak perlu disegerakan. Kerana saya mesyuarat persidangan kita ni didahulukan dengan aturan urusan mesyuarat. Maksudnya apabila aturan urusan mesyuarat itu kita hendak ketepikan,
maka sesuatu perkara yang hendak dibawa itu mestilah perlu disegerakan. Ya. Walaupun perkara itu penting atau teramat penting seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang, tak semestinya ianya perlu disegerakan. Nombor satu, perkara itu berterusan dan boleh dibangkitkan pada bila-bila masa sahaja. Nombor satu. Nombor dua, ianya boleh dibangkitkan melalui prosedur-prosedur yang lain. Soalan menteri, contohnya soalan jawab lisan, contoh yang kedua. Malah untuk siasatan terbuka yang Berhormat cadangkan, maka saya rasa Yang Berhormat boleh mencadangkan siasatan terbuka oleh Suruhanjaya Diraja. Salah satu caranya. Salah satu cara lagi bagi pendapat saya ialah kita ada 9 Special Select Committee sekarang. Salah satu jawatankuasa pilihan khas itu ialah jawatankuasa pilihan khas ekonomi yang merangkumi MOF, Ministry of Economy, dan saya rasa lebih sesuai sekiranya perkara ini dibawa ke jawatankuasa pilihan khas tersebut dan juga apa-apa jawatankuasa pilihan khas lain yang berkaitan untuk didalami dengan lebih teliti dan di dalam jangka masa yang lebih panjang selain daripada di dalam Dewan ini. Oleh itu saya terpaksa menolak usul Yang Berhormat. Satu lagi perkara yang pertinent yang berkenaan dalam usul ini ialah sebagaimana kita tahu, Pandora Papers ni ialah laporan-laporan akhbar yang didasarkan kepada pembocoran maklumat-maklumat dari beberapa agensi lah. Setakat ini yang kita tahu tentang Pandora Papers ni ialah melalui laporan-laporan akhbar lah, online dan sebagainya. So di dalam peraturan 23(1)I Yang Berhormat Ketua Pembangkang, sesuatu pertanyaan yang ditanya tu oleh seseorang ahli majlis tidak boleh dikeluarkan berkenaan dengan betul atau tidaknya penerangan-penerangan dalam surat-surat khabar. Itu masalahnya 23(1)I. Dan sekalinya saya baca peraturan ini bersekali dengan 18(7)C, itu pun satu kekangan peraturan yang saya ada. Saya akui perkara ini penting, tetapi saya mempunyai kekangan peraturan Yang Berhormat. Jadi saya syorkan agar Yang Berhormat dapat mengambil prosedur-prosedur yang lain di dalam perkara ini. Terima kasih Yang Berhormat. Speaker. Terima kasih Tuan. Saya nak usul sebab dengan hormat Yang Dipertua menyebut 23(1)I. Ya. Tapi saya nak mungkin Yang Berhormat pengusi Yang Dipertua tidak ikuti mantan Menteri Kewangan Tun Daim mengesahkan dan mengulas. Menteri Kewangan sekarang mengesahkan dan menafikan, bukan menafikan konten, tapi menafikan keterlibatan dalam hal yang dianggap evasion dan menjelaskan. Yang Berhormat Selayang juga telah menjelaskan aktiviti itu masa dia di Manila dan syarikat itu dan tidak ada kepentingan peribadi melainkan klien. Ini dibolehkan, tidak ada. Jadi untuk menafikan dan menggunakan technical point bahawa laporan ini tidak sah. Yang betul. Saya tak kata tak sah. Tapi belum di verify. Ya. Okey. Masalah ni sejak 2012. Ya. Kita bangkitkan tahun 2012 Global Financial Integrity Report. Ya. Tak ada siasatan. 2015 Panama Papers. Tak ada siasatan. Ya. 2021 kita bangkitkan Pandora Papers dan Yang Dipertua kata baik kita sahkan ada channel lain. Saya nak katakan kita mula dengan channel ini. Kemudian bawa select committee boleh. Select committee Yang Berhormat Menteri pun ada yang ahli jawatankuasa sampai sekarang belum putus. Yang itu saya hormat Yang Dipertua. Bukan Yang Dipertua tekankan dan saya hadir mahu menyegerakan.
Tetapi jawatankuasa dari pihak kerajaan belum memutuskan. Baru diputuskan pagi ini, Yang Berhormat. Tetapi tertangguh lagi. Jadi kita nak guna channel itu kita boleh guna. Ini ruang ini bagi saya terbaik. Yang Bertuah, ini soal maruah negara, keselamatan negara. Mana boleh kita terima kenyataan dengan apa alasan teknikal sekalipun untuk menolak kenyataan bahawa ratusan bilion ringgit sah keluar daripada negara melibatkan tokoh-tokoh besar. Kemudian kita kata jangan bincang sekarang. Saya tidak boleh terima keputusan itu. Ya, Speaker, boleh sikit ya. Speaker, saya menghormati pandangan Speaker, tapi saya memilih untuk berbeza. Speaker, kita mengingatkan diri kita, Parlimen adalah tempat untuk ahli Parlimen berperanan sebagai check and balance, semak dan imbang. Yang kedua, peranan oversight rule, peranan mengawasi. Yang ketiga, peranan membuat undang-undang dan juga polisi. Itu adalah tugas hakiki kita. Ketika Speaker memetik peraturan 23 yang disebut tadi, tak boleh ada sangkaan, fikiran, tohmah. Saya mengingatkan kita balik dengan penuh keinsafan. Ketika 1MDB mula-mula diperkatakan, Port Dickson juga waktu itu Permatan Pauh mula-mula membangkitkan, dan Speaker, bukan Datuk Speaker sekarang, menggunakan ruling yang sama. Lama sebelum 1MDB itu meletup dan terpalit imej buruk pada wajah negara, ada percubaan waktu itu Port Dickson, sekarang Port Dickson, dulu Permatan Pauh, meminta supaya Parlimen memberi ruang membincangkan perkara itu. Cukuplah, kita ni kalau sudah tergantuk baru tengadah. Ketika kita tak memberi platform yang luas menggunakan Parlimen untuk membincang perkara besar, elephant in the room, kita terlepas. Kemudian berlakulah tragedi seperti kita tahu tentang 1MDB. Sekarang terhidang pula satu lagi kasus besar. Jadi kita minta supaya peraturan ini ada tapi tidak statik, ianya dinamik. Dia memerlukan wisdom yang dipertua untuk membuat ruling. Iaitu yang kita minta sebenarnya. Tak kiamat dunia lah sebenarnya kalau hanya kerana memberikan ruang kemudian kita berbahas dan kerajaan menjawab. Itu adalah fungsi kepada kemuliaan institusi Parlimen. Terima kasih. Saya akui apa yang dikatakan tu. Tapi kita ada aturan urusan mesyuarat, kita mesti follow. Kalau kita hendak ketepikan aturan urusan itu, maka sesuatu perkara itu mestilah exceptional. Exceptionally urgent. No, exceptionally urgent. So you mean 1 trilion 900 bilion ringgit keluar dari negara tidak perkara yang mendesak? Setakat yang setakat What's wrong with Yang Dipertua? Saya dengar pidato Yang Dipertua mengenai 1MDB sebelum jadi Yang Dipertua. Please be consistent. Ini duit negara, duit rakyat. Dan saya tak buat tuduhan. Saya minta kita kemukakan sekurang-kurangnya Perdana Menteri bagi pengakuan. Yes, Suruhanjaya Diraja akan ditubuhkan. Yes, siasatan terbuka dan telus dibuat. Ini saja kita nak. Apa nak guna technical point? Ini saya tak setuju. Wibawa dan wewenang yang ada pada speaker itu membolehkan. Apa yang tidak bolehnya? Perkara ini dah berlaku. Kita bukan baru Parlimen ini. Banyak usul-usul seperti ini yang dibenarkan. Ya. Cukup. Tuan Speaker, Sungai Buloh, just sedikit saja. Semalam Tuan Speaker benarkan usul daripada Bandar Kuching berkaitan dengan kebakaran. Ya. Kita setuju. Okey, spesifik urgent dan perlu disegerakan. Ya. Jadi bermaksud, tapi hari ini kita bangkitkan isu berbilion-bilion ringgit yang melibatkan negara, trilion kita mau tolak. Jadi adakah 18.1 ini akan dihadkan kepada kebakaran dan banjir saja? Okey. Boleh saya jawab sekarang? Cukup. Yang Amat.
Maaf, bukan saja kebakaran yang perlu disegerakan. Ya, I agree with that. So you allowed it to strafe. Thank you very much. Okey. Dulu. Saya dah buat keputusan. Sebenarnya semalam tu ialah kebakaran dan orang ramai masih pergi ke klinik dan hospital dan sebagainya. Ianya mengenai nyawa manusia yang sehari-hari menghadapi risiko tu. Ya. Perkara ini macam yang Berhormat Ketua Mahkamah kata 2012 report dan sebagainya. Ya. Saya rasa Special Select Committee itu merupakan lagi satu prosedur yang teramat baik untuk perkara ini dibincangkan dengan lebih mendalam dan masa pun panjang di situ. Jadi saya rasa itu lebih efektif daripada kita kena ketepikan aturan urusan mesyuarat untuk membincangkan, merundingkan perkara itu dalam masa 30 minit, 45 minit. Saya rasa itu lebih, Special Select Committee punya prosedur itu lebih efektif, lebih berkesan. Saya bukan kata perkara ini tak penting. Ia penting. Ia penting. Tetapi semata-mata kerana ia penting, tak semestinya ianya perlu disegerakan. Banyak perkara penting pun. Hari-hari ada banyak perkara penting. RMK 12 pun penting. Jadi saya membuat keputusan tersebut dengan berpandukan kepada perkara-perkara dan elemen-elemen tersebut. Sebenarnya perkara ini yang berhormat ialah kalau kita mengikut convention di House of Commons yang berhormat, kalau kita ikut Erskine May dan sebagainya, perkara ini ialah perkara yang private antara saya dan yang berhormat saja. Tak perlu pun di sini. Sebenarnya. Kenapa pula? Ini merupakan usul ni perkara yang berhubung dengan negara. Yang Berhormat, sebenarnya usul ni, tolonglah diam sekejap. Usul ni sebenarnya ditangani secara private antara speaker dan ahli parlimen yang mengusulkannya. Yang Berhormat selalu nak quote convention Erskine May ni saya quote ni. Saya quote Erskine May. So apa pasal yang Berhormat tak setuju pula? Saya setuju. Tapi Erskine May tidak menafikan hak seorang ahli parlimen in the House of Commons to still raise on a point of not on the procedure of principle kalau benda itu emergency. I think you must reread Erskine May. Saya baca. Yes. Saya baru baca. We have used that. I have used that even in my argument again semasa mantan speaker. Saya baca secara tetapi tolak mengitu. Seperti mana yang disebut oleh YB tadi, kebakaran penting, COVID penting, RMK 12 penting. Tanya saya 1 trilion keluar dari negara lebih penting daripada semua itu. Dan kita boleh, saya setuju juga dengan speaker, 2 kali setuju ni, bahawa bawa kepada Select Committee. Saya segera. Tetapi ini ruang dasar yang kita putuskan supaya Select Committee bila bergerak atas keputusan dasar yang kita putuskan. Saya rasa lebih efektif. Lebih efektif. The details akan dibincang di Select Committee. Prinsipnya di sini supaya rakyat tahu, negara tahu soal kecurian dan rompakan beratus bilion duit negara ini, seluruh parlimen bertindak menentang. Datuk Speaker, saya setuju juga dengan Datuk Speaker. COVID penting, RMK 12 penting. That's why we discussing it here. Why? Baik, bertemu kembali. Apa yang anda saksikan sebentar tadi adalah ahli yang berhormat ataupun ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meminta supaya usul berkenaan dengan isu Pandora Papers dibahaskan di Dewan Rakyat. Bagaimanapun ia telah ditolak oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat atas sebab-sebab tertentu. Baik, pertanyaan jawab lisan sehingga soalan yang ke-12 sebentar tadi yang telah dibangkitkan oleh ahli Parlimen Petaling Jaya, Maria Chin Abdullah, yang meminta Perdana Menteri
menyatakan penjelasan apakah tindakan-tindakan yang diambil untuk membebaskan para pengundi yang berada di luar negara dan juga orang-orang dari negeri Sabah dan Sarawak yang berada di Semenanjung Malaysia untuk dapat mengundi dari Semenanjung atau luar negara, dan adakah ia akan lakukan secara maya atau secara fizikal. Persoalan ini telah pun dijawab oleh Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Undang-Undang dan juga Parlimen. Baik, antara pertanyaan-pertanyaan yang menarik perhatian Dewan Rakyat pada hari ini adalah berkenaan dengan insiden tembakan di Pondok Pengawal Skuadron 330 TUDM Kota Samarahan yang telah berlaku pada 13 Ogos lalu. Ia masih di dalam siasatan pihak Polis Raja Malaysia bagi mengenal pasti sekiranya wujud elemen jenayah dan mengesahkan punca sebenar insiden. Siasatan oleh pihak TUDM juga turut dibuat berkaitan dengan aspek-aspek pentadbiran, prosedur operasi standard SOP dan isu kebajikan. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Kamal Isham Abdul Aziz turut memaklumkan bahawa sumbangan juga ada diberikan kepada keluarga mangsa yang terlibat dalam insiden berkenaan. Walau bagaimanapun, pembayaran pencen orang tanggungan atau ex gratia orang tanggungan adalah tertakluk kepada keputusan Lembaga Penentuan sebab oleh Markas Angkatan Tentera Malaysia, Bahagian Perkhidmatan Kesihatan dan Laporan Akhir Siasatan PDRM. Tambah beliau lagi, pihak Skuadron 330 Kota Samarahan juga sedang bekerjasama dengan pihak Koperasi Tentera dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera mengenai semakan kelayakan pembayaran kepada ahli lembaga melibatkan caruman dan simpanan yang telah dibuat oleh semua anggota TUDM berkenaan sepanjang perkhidmatan mereka. Datuk Seri Kamal menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kota Samarahan, Ruby Hawang. Dan seterusnya, soalan lain yang turut dibangkitkan di persidangan Dewan Rakyat adalah berkenaan dengan kerajaan junta tentera di Myanmar. Kerajaan junta tentera Myanmar enggan memberikan kerjasama terhadap 5 konsensus yang dipersetujui pada mesyuarat khas pemimpin ASEAN di Jakarta April lalu. Menteri Luar Negeri Datuk Saifuddin Abdullah berkata, perkara ini dimaklumkan oleh utusan khas dalam mesyuarat Menteri Luar ASEAN pada Isnin lalu. Datuk Saifuddin menjawab pertanyaan tambahan Wakil Subang Wong Chen. 5 konsensus yang dicapai oleh pemimpin ASEAN pada April lalu antaranya adalah pemberhentian segera keganasan di Myanmar dan semua pihak perlu memainkan peranan penting. Selain itu, melaksanakan dialog konstruktif antara semua pihak untuk mencari penyelesaian demi kepentingan rakyat dan penyediaan bantuan kemanusiaan melalui Pusat Penyelarasan ASEAN. Pemimpin Junta Tentera Myanmar, Jeneral Min Aung Hlaing, ketika itu turut bersetuju dengan cadangan yang dikemukakan dalam menyelesaikan krisis di negara berkenaan. Baik, kita beralih sebentar ke pertanyaan jawab lisan di Dewan Negara, di mana soalan pertama berkenaan dengan jenayah porno kanak-kanak. 5 individu yang melakukan capaian akses internet terhadap kandungan pornografi kanak-kanak semakin meningkat sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri Jonathan Yassin, jumlah tersebut menunjukkan peningkatan ketara daripada hanya 46 individu pada tahun 2017 kepada lebih 38,000 orang pada tahun ini. Trend peningkatan ini dilihat sangat membimbangkan kerana ia mendorong kepada berlakunya kes pedofilia yang semakin meningkat saban tahun. Kerajaan memandang serius terhadap isu tersebut dan telah melaksanakan beberapa inisiatif bagi menanganinya. Antaranya termasuk menubuhkan unit siasatan jenayah cyber khusus untuk kes eksploitasi kanak-kanak secara dalam talian, mewujudkan pasukan khas yang disertai pelbagai agensi kerajaan selain kerjasama bersama agensi penguatkuasa tempatan dan luar negeri bagi mendapatkan maklumat dan risikan. Beliau menjawab pertanyaan Senator Fadlilah Siddiq. Baik, antara kementerian-kementerian yang akan melakukan penggulungan bagi rancangan Malaysia yang ke-12 di Dewan Negara adalah 12 kementerian pada hari ini. Jika kita lihat semalam 11 kementerian, hari ini 12 kementerian dan esok adalah 4 kementerian. Baik, antara 12 kementerian pada hari ini akan dimulakan dengan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli dan akan diakhiri dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar sebelum Dewan ditangguhkan pada keesokan hari. Dan esok Khamis 7 Oktober, Kementerian Pembangunan Usahawan Koperasi akan memulakan sesi penggulungan dan akan diakhiri oleh Jabatan Perdana Menteri sebagai kementerian yang bertanggungjawab untuk menggulung perbahasan akhir rancangan Malaysia ke-12. Kepada anda yang ingin ikuti persidangan Dewan Negara atau Dewan Rakyat secara langsung, anda boleh melalui laman sesama rtmklik.rtm.gov.my atau menerusi pautan di kaca TV anda. Jadi sekian saja langsung dari Parlimen. Saya Muhammad Sami. Salam hormat.